Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, berjumpa lagi kita dalam siri dialog dakwah ini. Pada hari ini ialah siri yang ke-17, iaitu siri yang paling panjang sekali daripada siri-siri yang pernah saya uruskan. Antara siri panjangnya orang muda, masjid, wanita dan sebagainya, tapi ini yang paling panjang sekali lah. Tajuk dalam siri ini, tajuk bagi siri ini ialah psycho-spiritual sebagai satu produk dalam pemasaran dakwah. Jadi sebelum ini kita telah memulakan beberapa siri tentang hakikat bahawa dakwah itu adalah suatu pemasaran dan lebih kurang dengan bisnes lah. Jadi kalau dalam bisnes, dakwah itu adalah suatu pemasaran yang tertakluk kepada kaedah-kaedah tertentu. Jadi minggu lepas kita bincang tentang kalau tak salah ingat ialah tentang risiko, tentang pengurusan risiko. Kerana ternyata ramai daripada para pendakwah kita hanya terjun dalam dunia dakwah dengan tidak memikirkan tentang risiko. Sekarang ni yang paling berat sekali risikonya ialah populariti. Bila anda seorang yang popular, maka anda mempunyai berhadapan dengan risiko yang besar, akan digoda oleh para peminat dan sebagainya. Kemudian kejernihan anda akan tercalit dari segi itu masalahnya. Walaupun benda ini ada zaman-zaman dulu pun, tapi sekarang ni lebih besar. Kita ada 4 ahli panel. Ini pokok psikologis ni, pokok psikologis ni dia sangat sensitif tau. Kalau dalam forum yang ada soalan daripada floor, kena ingat-ingat orang psikologis ni dia kadang-kadang dia lari tinggal dia punya pentas tu sebab dia sangat sensitif. Profesor kita tak boleh, takut dia marah. Profesor Brother Syamsuddin, ada satu orang profesor kita very sensitif dia, terutama dengan agama ni. Jadi kita ada satu saudara Syamsuddin Abdullah, seorang pensyarah Pusat Pengajian Asasi Universiti Islam Antarabangsa. Beliau ini walaupun pensyarah di Pusat Pengajian Asasi, tetapi keilmuan beliau, kepakaran beliau dalam psikologi. Jadi kita akan minta beliau menerangkan tentang aspek-aspek dalam psikologi manusia untuk membantu para penonton supaya bila kita bercakap tentang psikoterapi atau psikospiritual ini, mereka boleh ikuti perbincangan ini. Kemudian kita ada Dr. Muhammad Syukri bin Zainal Abidin. Lawa dia hari ni, nampak pakai pun janguk semua sekali. Dr. Syukri ini seorang pensyarah di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya dan Usaha Persatuan Psikospiritual Islam. Saya pun lama tak jumpa, tak bersua muka dengan beliau. Jumpa jauh-jauh. Okey, yang ketiga Dr. Muhammad Manawi bin Muhammad Aqib, pensyarah Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ini orang asal UM juga lah ni, asal UM juga kan? Asal UM juga. Ini orang tentera kepada Profesor Cik Zarina. Beliau sekarang ini di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan bendahari Persatuan Psikologi Psikospiritual Islam, singkatnya IPSA. Dan yang keempat, dia punya bos dia, Profesor Madya Dr. Cik Zarina binti Syahri. Saya acak kali jemput Profesor Madya Dr. Cik Zarina ni untuk ikut serta dalam forum, tapi dia reluctant sikit untuk nak masuk. Tapi ini mungkin kerana dia
betul-betul minat dalam bidang dia. Terima kasihlah terima jemputan untuk bersama kami di sini. Beliau ini adalah seorang Profesor Madya di bidang Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan Timbalan Presiden Persatuan Psikospiritual Islam. Beliau ni lama menjadi ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Saya tidak tahu sama ada sekarang ini masih terus atau tidak, dan harap-harap dia boleh meningkat tinggi lagi lah daripada itu. Boleh meningkat sebab zaman untuk meningkat tu masih tidak macam saya ni. Saya ni sudah zaman menurun kita panggil. Okey, saya macam biasa Mahmud Zudi Haji Abdul Majid, iaitu moderator forum ini, dan kita ada Dr. Basri Hussein, iaitu seorang penerbit kita yang sangat setia dengan kita punya program. Jadi saya tak nak cakap panjang, takut saya menjadi panel yang kelima. Soalan saya, bukan soalan lah, suatu sentuhan saya yang pertama sekali untuk saudara Syamsuddin. Walaupun kita kata 3 minit, tapi kalau tak habis ayat tu saya tak potong lah. Saya akan bagi sampai kepada idea tu complete. Jadi minta beliau memberi pendahuluan tentang psikologi manusia. Masa saya belajar dulu, saya ingatlah ada aspek pertamanya ialah fisiologi. Kadang-kadang dia hebat dari segi fisiologi, tapi kognitifnya kecil. Bodinya hebat macam gajah, tetapi dia punya pemikirannya kecil, macam semut, macam apa tu, kira begitu. Kemudian ada emosi, aspek yang ketiga. Tapi saudara Syamsuddin kata sekarang ni orang tidak menyebut istilah emosi lagi, tapi istilah spiritual. Jadi ada physical, begitu kan? Physical. Tapi saya zaman dulu kita sebut apa tu, mungkin dari segi perbezaan istilah itu mungkin zaman ataupun dalam konteks yang tertentu. Kalau kata physical, mesti ada spiritual, dan itu sekali dia punya mental lagi nak. Physical, mental dan spiritual. Jadi sekarang ini, hari ini kita nak berhadapan dengan masalah spiritual manusia dalam pengajian psikologi. Tetapi kata Brother Syamsuddin, tidak sekadar aspek spiritual yang akan tersentuh. Akan tersentuh juga aspek kognitif, mental dan sebagainya. Mungkin kalau dia berlaku kekosongan spiritual, mungkin dia mengganggu mental. Begitu kan? Okey, cuba bagi sebagai satu intro kepada penuntut yang tidak profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih Datuk Moderator, rakan-rakan panelis yang saya hormati, penerbit dan juga penonton-penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Ditugaskan saya ialah 2 perkataan, psikologi manusia. Saya akan panggil mendekatilah perkataan ini daripada satu persatu. Manusia, kita merujuk kepada kita, ciptaan yang terdiri daripada badan, fizikal, kognitif, emosi, dan juga tambah satu spiritual, iaitu roh contohnya. Pada segi manusia tu. Dan psikologi pula. Psikologi ni dia terdiri daripada 2 perkataan Greek, psyche dan juga logos. So, logos ni adalah kajian saintifik. Psyche ni nanti saya tolak ke tepi dulu sekejap, saya simpan sekejap. Ada surprise sedikit ya. So, psikologi merujuk kepada satu kajian saintifik mengenai tingkah laku dan kognitif manusia. Ini yang definisi yang semua textbook adalah, semua buku-buku teks ada. Kajian saintifik tentang tingkah laku, behavior, and kognitif, ataupun mental processes. Ini 2 core element yang dalam definisi psikologi itu sendiri. Cumanya di dalam perkembangan zaman-zaman, inilah saya nak bagi surprise tadi tu. Pada asalnya ya, perkataan psyche sendiri itu ialah bermaksud soul sebenarnya. So dulu punya definisi is the scientific study of soul, ataupun kajian saintifik terhadap roh ataupun konsep tu. So asalnya, betul-betul asalnya, definisi dia adalah kajian tentang
soul ataupun roh, S-O-U-L. Asalnya. Cuma ni sekarang dah modern punya definition, dia lebih fokuskan kepada tingkah laku dan juga kognitif. Dia ada perubahan falsafah di situlah. So ini dua keyword dia dari segi psikologi manusia, melihat kepada tingkah laku, behavior dan juga kognitif. Allahualam. Dia ada orang kata dia scientific psychology. Dia ada beza dengan psikologi teori kan? Scientific study merujuk pada systematic way of doing research lah, ataupun membuat kajian sistematik lah. Itu yang merujuk sains kepada itulah. Itu bukan merujuk kepada sains yang biologi, fizik, kimia. Itu bukan merujuk pada itulah, tapi dia merujuk pada sebab perbincangan kita hari ini akan menjurus kepada penggunaan kita katakan psikologi ini sebagai satu alat terapi untuk orang yang mempunyai apa-apa masalah sama sekali. Okey. Saya nak pergi kepada tajuk yang kedua tentang idea asas tentang psikospiritual ni. Dr. Syukri, saya pun tak tahu dia jadi psikologis, psikospiritual. Macam mana Dr. Syukri? Cuba cerita tentang sebagaimana yang dipahami oleh para perawat psikologi sekarang. Apa dia dari segi teori dan dari segi apa tengah. Teori dululah supaya orang lebih faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Datuk Muhammad Zuhdi yang dimulakan barisan panel. Jadi saya nak meneruskanlah apa yang disampaikan oleh Encik Syamsuddin sebentar tadi. Sekadar inilah kita kata rujukan pensyarahan pengantar psikologi ditulis oleh Muhammad Nazar Muhammad. Biasalah kita akan tu kawan baik saya tu. Kesian dia dah meninggal lah, Nazar. So apa yang saya nak tekankan apa yang disebutkan oleh Encik Syamsuddin tadi. Kalau kita lihat dalam buku ini memang dia tulis psikologi ini merujuk kepada jiwa, mental dan rohani. Jadi kadang-kadang kita fikir, mungkin masyarakat ataupun saya sendiri terfikir, kalau dah psikologi itu is equal to rohani, mental dan jiwa, di mana pula peranan spiritual? Jadi beberapa perkara yang saya cuba nak kongsikan, mungkin ditambahkan lagi untuk pakar selepas ini. Spiritual ini dilihat pertama dari sudut saya sendirilah, melihat dari sudut perspektif agama. Sebagaimana yang kita lihat dalam aspek agama, ulama-ulama ahli falsafah Islam, ahli tasawuf Islam, dia sebut tentang, dia menggariskan empat perkara lah, berkaitan akal, berkaitan dengan nafsu, berkaitan dengan roh. Itu pendetailan dia. Dan satu lagi saya nak petik lah, kadang-kadang kita keliru antara psikologi, ada setengah perkara lah, ada kita keliru antara psikologi dan juga spiritual. Saya petik beberapa tiga penulisan ulama, Muhammad Mahmud Muhammad, Ibn Qayyim dan juga Zakaria Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Disebut di sini yang disebut tentang psikologi, ada item ataupun ada perkara yang boleh dilihat simptomnya. Contohnya kadang-kadang kita rasa stres, kadang-kadang kita rasa macam duduk sendirian, murung, kadang-kadang kita rasa resah. Benda ni dapat dilihat simptom dia daripada A sampai Z. Macam orang demam ada simptom. Tetapi dalam sudut spiritual ada perkara yang tidak boleh dapat dikesan. Contohlah kalau kita lihat dalam buku-buku teks-teks ulama, contohnya dalam Imam Ghazali, kita buka dalam Bidayah Al-Hidayah. Imam Ghazali tekankan aspek hasad, riak. Benda tu kita kata aspek agama yang suka untuk kita tekankan. Suka kita nak kesan dia punya simptom dia. Dr. Syukri. Saya. Kalau saya tanya, saya tak nak dengar pandangan Imam Ghazali dalam ini sebab pada zaman Imam Ghazali itu scientific psychology belum ada. Apabila kita bercakap tentang spiritual, psikospiritual, maknanya sebagai satu terapi kita menguruskan apa yang kita katakan scientific psychology,
Jadi zaman Islam dulu theoretical psychology saja yang ada. Belum lagi ada. Pada masa tamadun Islam mula-mula jatuh tu, ilmu psikologi Islam masih lagi bersifat theoretical. Okey, Datuk. Mana Ada nak lagi tanya Dr. Syukri sikitlah. ada lagi fasa ketiga, ni baru fasa kedua. Oh, hebat. Okey. Okey, yang ketiga saya nak tarikkan lagi untuk Maknanya jawapan tu ditangguhkanlah kepada fasa ketiga. saya susun Okey. berdasarkan apa ni kronologi. Pertama, kedua dan ketiga. Okey. Kalau Datuk nak tengok dari sudut Datuk dan tuan-tuan perempuan nak lihat dari sudut yang terkini, kita ada apa tokoh Sulmasi 2012. Dia sebut spiritual ini melihat pada aspek meaning iaitu tentang makna diri, tentang purpose, apa tujuan kita hidup, apa sebelum kita datang sampai kita hari ini dan apa the next. Itu mana tokoh-tokoh barat ataupun tokoh-tokoh moden pun dah meletakkan elemen-elemen spiritual itu, bukan kata-kata rujuk pada Al-Ghazali, tetapi mereka sendiri pun ada item-item yang melihat tentang kebahagiaan, melihat tentang gratitude, forgiveness. Itu adalah elemen-elemen spiritual. Bagaimana kita nak rasa mudah difahami. Macam saya sebagai cucu kepada Datuk, macam mana saya nak rasa nak faham dengan Datuk, itu pun ada elemen tentang spiritual. Ini yang digariskan, ini yang dibentukkan, ini yang didesainkan oleh tokoh-tokoh psikologi lah. So inilah untuk langkah pertama untuk saya buatkan satu design tentang apa itu spiritual dari sudut konvensional sampai ke hari ini. Itu dulu untuk Datuk. Okey. Itu dari segi teori ya. Dia dipanggil teori kepada psikospiritual tu. Maknanya kita melihat kepada seseorang itu dari perspektif dia punya spiritual, dan ada kemungkinan dia mengalami masalah gangguan spiritual, gangguan psikologi. Tetapi kadang-kala kalau kita tidak mempunyai satu kaedah saintifik yang betul, kita pergi macam jadi bomo pun ada. Itu saya nak persoalkan hari ini. Macam mana Dr. Manawi? Jadi tadi teori yang diberikan oleh Dr. Syukri. Kemudian sekarang ni kita nak tanya Dr. Manawi dari segi operasi. Jadi teori yang diberikan, kalau dalam hal-hal sains kita katakan, Dr. Syukri telah mengemukakan teori sainsnya yang berjela-jela macam dilakukan oleh orang barat, kemudian datang orang Jepun, dia buat dia punya apply dalam bentuk kadang dia aplikasi dia terlebih hebat daripada teori sains yang dilakukan oleh orang putih. Orang putih buat komputer besar ke mai, tapi dia apply dalam bentuk yang mikro. Itu kecerdikan orang Jepun, Korea dan sebagainya. Macam mana Dr. Manawi? Baik. Terima kasih Profesor Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Datuk, pengguru saya Profesor Media Dr. Cik Zarina, rakan satu pengajian Dr. Syukri dan Saudara Syamsuddin. Kalau kita lihat ya, perbincangan yang dimulakan tadi itu seperti mana yang disusun oleh Datuk tadi kan, bermula daripada konsep manusia, berbincangan tentang manusia, perbincangan tentang konsep roh. Jadi kalau perbincangan tersebut itu secara teorinya telah disentuhlah tadi. Dia bermula daripada kita lihat dalam perbincangan falsafah Yunani pun dah bincang dah dalam tema apa ni, nazaratul wujud ataupun ontologi kan. Roh. Dari mana roh tu apa dia kan, daripada mana, apa fungsi dia. Kemudian dalam perbincangan ulama mutakallimin pun ada bincangkan juga tentang roh ni juga. Dia juga dengan ulama tasawuf bincang juga tentang roh. Jadi kenapa tapi Quran tak bagi yas'alunaka 'anir ruh. Tak bagi bincang tentang roh. Macam mana dia boleh bincang tentang roh? Jadi di situ ada sebahagian
fasirlah Profesor Datuk. Sebahagian daripada mereka itu mengatakan tak boleh bincang. Bila Allah kata macam tu, jangan bincanglah roh ni. Sebab wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi sebahagian yang lain, antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bukan Zakaria Ar-Razi. Zakaria Ar-Razi itu tokoh tabib. Tabib. Fakhruddin Ar-Razi ini mutakallimin. Jadi beliau mengatakan perbincangan tentang roh itu dilihat dari asbabun nuzulnya, panjang cerita lah. Last sekali keluar conclusion mengatakan bahawa roh itu boleh dikaji atas dasar apa? Atas dasar roh itu adalah makhluk. Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Perbincangan tentang makhluk Allah dituntut. Perbincangan tentang sifat Tuhan, perbuatan Tuhan itu pun boleh dibincang. Tentang sifat yang maha mulia, apakah pula roh yang makhluk boleh bincanglah. Jadi itu titik tolak kebenaran yang diberikan oleh ulama yang membincangkan tentang roh. Jadi kembali kepada tentang dikatakan soalan Datuk tadi kan tentang operasi. Tadi kita sebut tentang teori. Mungkin hari ini kita nak apply kan macam mana. Jadi tujuan perbincangan daripada dulu sampai sekarang masih valid lagi dan diteruskan dan sepatutnya diketahui, digali, difahami oleh setiap manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki diri ni lah. Kereta lah kan, macam cerita kereta tu ada, boleh kereta tu ada manual. Ada benda-benda yang rosak, ada benda yang perlu dibaiki. Jadi nak baiki itu kena ilmu. Jadi ilmu itulah yang ada dibincangkan oleh ulama-ulama berkaitan tentang roh. Jadi hari ini sistem roh tu digunakan sebagai spiritual ataupun psycho-spiritual. Jadi benda-benda yang sama benda tu. Jadi tujuan perbincangan itu untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan, memandu kehidupan manusia ini supaya menjadi lebih baik, menjadi manusia yang berakhlak baik, solat, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan seterusnya, pergi kepada membina satu negara yang ideal. Macam Al-Farabi mengatakan dalam merealisasikan psycho spiritual ni, Dr. Manawi boleh berhubung dengan roh? Tak ada lah. Saya pernah baca satu buku, tapi buku ni dia translation kepada bahasa Arab. 2 jilid tebal tu. Tajuk dia bahasa Arab Al-Insan Ruhun La Jasadun. Dia menafikan peranan jasad tu tak berapa banyaknya peranan sampai dia boleh berhubung dan roh tu boleh mari menulis tempat dia apa semua sekali. Dia boleh berhubung betul-betul. Tak boleh? Saya sendiri tak boleh lah. Saya pun baru dengar juga ni. Sejauh ini sebab kalau perbincangan ulama-ulama dulu pun memang mereka mengatakan pengurus bagi jiwa, pentadbir bagi jiwa itu memang roh. Roh itulah roh. Ataupun dalam beberapa istilah yang lain, roh ataupun qalb ataupun nafs ataupun akal merujuk kepada benda yang sama, merujuk kepada elemen dalaman manusia. Sebab elemen dalam itulah yang Nabi sebut sebagai qalbu tu. Nabi guna salah satu term tu, qalb. Jadi Nabi kata jaga hati tu. Hati itu eloklah nanti segala perbuatan. Kalau hati itu rosaklah segala perbuatan. Jadi term tentang hati itu merujuk kepada tentang psycho-spiritual sekarang ni. Tentang spiritual tu. Dan macam mana kita nak apply bila kita lihat adanya masyarakat yang ada masalah psikologi kan. Jadi penekanan berkaitan tentang spiritual ini perlu ditengahkan lah. Kalau hari ini, kalau Ifsar sendiri pun dah ada beberapa kaedah-kaedah psikoterapi yang diambil daripada pemahaman tentang konsep iman, pemahaman tentang konsep tasawuf, pemahaman tentang konsep ibadah. Jadi benda-benda itu kita tengok elemen kerohanian, benda-benda yang boleh kerohanian, penghayatan hati di dalam ibadah itu kita bawa untuk kita jadikan sebagai kaedah yang disebut sebagai operasi lah. Macam mana spiritual ini boleh beroperasi dalam memberi keharmonian kepada manusia dari sudut tu. Maksudnya benda-benda itu kita tekankan dari sudut dalaman, dari sudut spiritual tu, sebab dia tu yang penggerak, dia yang ngurus, dia yang memberi arahan. Jasad ni sebagai, kalau analogi Al-Ghazali, Ar-Razi itu sebagai rakyat, memberi arahan tu ialah raja. Raja tu seperti di pendalaman elemen kerohanian.
bila roh tu keluar, tak ada dah jasad ni dah dibawa ke kubur lah. Tak ada apa-apa makna lah kan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Mungkin ada maklumat tambahan sikit lah yang boleh membaiki saya punya anggapan awal bahawa psikospiritual ini ialah satu metod yang berasaskan kepada pengubatan jiwa ke sebagaimana begitu. Tapi tak apa clear lagi lah, kena tanya Profesor Madya Dr. Cik Zarina sendirilah, dia punya pemimpin ya. Jadi dalam macam Dr. Manawi kata tadi, bukan artinya satu jenis perubatan kejiwaan yang melihat jiwa sebagai satu elemen, tetapi maknanya satu perawatan berasaskan kepada kaedah Islam, begitu kan? Begitu. Cuba bagi tahu sikit. Misalnya, katakanlah seorang tu mengalami resah atau sakit jiwa atau mengalami kekosongan jiwa, ada masalah psikologi. Jadi bagaimana secara operasinya kita tangani orang seperti ini dari segitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Datuk Mahmud Zubair dan juga selamat berjumpa bersama dalam forum kita Brother Syamsuddin, Dr. Syukri, Dr. Manawi dan juga Basri ya. Saya nak, sebelum saya masuk kepada apa yang Datuk tanya tadi ya, suka saya nak menjelaskan ataupun kita sharing ya tentang apa yang kita fahamkan ataupun apa dia definisi kepada psikospiritual itu sendiri. Ya, sebab daripada sinilah mungkin kita boleh fahamlah apa bendanya yang kita nak bawakan ya, ataupun yang ilmu ini kita bawakan kepada masyarakat. Pertama kita boleh faham bahawa bila kita sebut psikospiritual Islam, dia adalah satu konsep dan juga satu kaedah perawatan kecelaruan jiwa ya, kecelaruan jiwa ataupun kita sebut sebagai spiritual disorder ya. Yang mana dia jiwa di sini yang sebagaimana Dr. Manawi sebut tadi, dia berkait dengan nafs, roh dan juga qalb ya. Kemudian dia juga dalam konteks ini juga kita bukan sekadar kecelaruan jiwa, sebab kecelaruan jiwa tadi dia akan bawa pula kepada kognitif. Kalau dalam bahasa psikologi kita sebut kognitif, tapi di sini kita sebut sebagai mental ya, yang selalu kita sebut sebagai mental disorder ya, berkaitan dengan mental health dan sebagainya. Dan sebagaimana yang saudara Syamsuddin sebut juga tentang emosi ya, emosi, kadang berlaku kecelaruan emosi dan sebagainya. Dan seterusnya juga dia bukan setakat tu, dia pergi juga kepada behavior ataupun perilaku. Maknanya dalam konteks ini selalunya kami guna perkataan akhlak sebab kita merujuk kepada tradisi keilmuan Islam ya. Dan daripada mana kita ambil, kita berteraskan sumber-sumber ilmu ini dan juga sumber-sumber kepada praktikal dia ya, ataupun operasi dia, iaitu kita berasaskan kepada Quran juga, kita tak tinggal, kita pergi juga kepada sunnah dan kita pergi juga kepada amalan para salafus soleh. Jadi kat sini ada perbincangan lebar lah, panjang lebar. Kalau jadi mengambil Al-Quran itu, mengambil falsafahnya ke ataupun mengambil ayat-ayatnya menjadi sebagai satu terapi. Okey, dia ada dua-dua Datuk. Dia ada dua-dua. Ni. Kita ambil falsafahnya dan kita ambil juga apa yang boleh yang dipraktikkan daripada situ ya. Sebab tu kita gabungkan Quran, Sunnah dan amalan para salafus saleh. So kat sini kami bagi IPSA, kami telah meletakkan dasar, iaitu ilmu yang kita pegang, yang kita dasarkan selain daripada yang lain-lain tu ialah ilmu tasawuf. Itu tadi pun disebut tentang ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf. Kenapa ilmu tasawuf? Sebab ilmu tasawuf ini walaupun kita nampak dia sangat rigid, kita nampak dia sangat eksklusif, tapi sebenarnya ilmu tasawuf ini kalau tadi Datuk kata tak nak dengar Imam Al-Ghazali, tapi memang dalam kajian-kajian psikospiritual Datuk, di peringkat PhD ke, even di luar negara ke ya, di Iran, di India, di Mesir dan sebagainya, mereka akan pergi kepada ilmu tasawuf itu sendiri. Sebab kenapa? Sebab dalam tu dibincangkan contohnya tentang tazkiyah nafs, tentang riyadhatun nafs ya, tentang mujahadatun nafs ya. Jadi di situ tempatnya ya. Cuma kita kita selaraskan dengan apa yang ada, yang kalau kita tengok dalam
definisi psikospiritual tu kita tambah ya, ilmu pengetahuan yang tidak bercanggah dengan syariat. So kita ada cognitive behavior therapy ya. Jadi yang tu dalamnya intipatinya adalah basekan kepada pemikiran yang sekular lah kita kata. Jadi kita masukkan elemen-elemen, dan di sini kalau kita lihat kajian dah banyak ya Datuk tentang perkara ni. Bukan hanya kami yang bawa tetapi dah merata-rata di seluruh universiti kita pun dah banyak ya, dah banyak perkara ini. Dan di situ dia letak apa matlamat dia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau psikologi dia bantu untuk meneruskan kehidupan, tapi psikospiritual dia pergi jauh daripada itu. Di sini dan juga di dunia sana. Itu keistimewaan dia. Jadi kat sini jugalah kalau kita mungkin kita jumpa perkataan psikoterapi Islam. Yang mana psikoterapi Islam ini dia merupakan kaedah rawatan yang kita bina ya. Kalau contohnya macam saya dan kawan-kawan ya, dan juga ahli-ahli akademik yang lain, psikologis yang lain ya, dan sebagainya, kaunselor pun yang dikenali mereka itu sebagai kaunselor syar'i, maka mereka membina modul-modul ya untuk kita bantu klien-klien mengikut kepada penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Itu Datuk. Macam ni kita bagi kelayakan kepada kita punya apa ni yang mengamalkan sebagai pengamal spiritual. Macam mana tu berasaskan kepada satu skim yang tertentu ataupun macam mana? Okey, sebab ilmu ni ataupun disiplin ni baru Datuk muncul dalam masyarakat kita ya, tetapi alhamdulillah hasil usaha kita semualah, maka dia dah mula diterima oleh kerajaan. Dan kalau lihat pada hari ini, saya dan tim IPSA boleh kata setiap minggu kami buat training of the trainers kepada pihak-pihak jabatan-jabatan agama, mereka yang terlibat dengan dadah, mereka yang terlibat dengan pegawai-pegawai mesra ibadah, hospital mesra ibadah, kepada Kagat dan macam-macam. Boleh kata setiap minggu kami akan buat TOT yang base kepada modul yang telah kita bina, dan semua itu diuruskan oleh pihak JAKIM, iaitu bahagian keluarga, sosial dan komuniti. Dan cumanya masalah kami sekarang ni ialah sebab dia baru, jadi kita tidak ada satu badan ataupun sesuatu yang boleh memberi certified kepada kami. Certified maknanya nak mengatakan bahawa kami ini berlesen dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kita cuba ya, salah satu daripada tujuan penubuhan IPSA ini adalah kita nak satu hari nanti, mungkin tak tahu bila, saya pun mungkin dah tak ada masa tu, kita nak supaya harap lebih awal lah, masih ada lah. InsyaAllah. Jadi kita nak supaya mereka yang terlibat dengan ilmu ini dan juga terapi psikospiritual ini akan diberi lesen. Lesen ya. So sekarang ni insya-Allah ada kata usaha-usaha ke arah itu, dan pihak bahagian agama di Kementerian Kesihatan Malaysia pun dah aware tentang perkara tersebut. Jadi saya harap dia satu hari nanti dia akan menjadi satu realiti lah. Itu tu. Maknanya akan diiktiraf oleh pihak Kementerian Kesihatan dan sebagainya sebagai satu benda yang dia, sebab baru ni sebab ada satu usaha untuk supaya Kementerian Kesihatan menerima misalnya penggunaan bomoh sebagainya, ya Profesor Fatimah Daud duduk syarah dulu suruh terima macam mana tu kan, satu ataupun mahkamah menerima evidence berasaskan Okey, saya harap saya pun boleh faham sikit dan para pendengar termasuk Dr. Basri boleh faham sikit tentang apa itu psikospiritual. Saya nak pergi ke psikoterapi. Psikospiritual itu secara teorinya dan secara amalinya begitu kan. Jadi saya nak bawa satu pendekatan. Katalah dalam masyarakat kita ni ada satu istilah sebagai sakit jiwa. Okay? Jadi sakit jiwa ni tidak mestinya dia ni orang yang tidak normal.
dia masih normal, dia bukan abnormal. Tetapi katakanlah anda seorang yang kaya raya, kemudian anda sentiasa berada, macam saya duduk banyak berkawan dengan orang Cina sekarang ni bila saya duduk di kerja. Dia kata benda yang paling ditakuti oleh orang-orang Cina ini ialah mati dan kehilangan wang. Jadi miskin, dia sangat susah hati. Dengan ini melahirkan orang ataupun komuniti atau masyarakat yang bermasalah sebenarnya dari segi kejiwaannya. Mana jiwanya kosong. Gitu kan? Katakanlah macam ni. Bagi seorang yang berasaskan latar belakang, ya saya rasa Brother Syamsuddin pun ada atas latar belakangnya agama juga ada. Tidak mana duk berjanggut, tidak tak berjanggut. Jadi orang yang ada asas belakang, latar belakang agama, dia boleh beza. Saya sebenarnya dari segi ni saya tidak mengalami kemurungan, tidak mengalami kegelisahan jiwa dan sebagainya kerana saya ada pegangan yang sebenar, begitu kan? Tapi bagi orang yang tidak ada latar belakang agama, pegangan itu tidak ada. Maka kosonglah. Yang saintis kata apa tu, dunia ruang yang kosong, apa tu dia panggil apa tu, Dr. Syukri, yang apa tu black hole apa semua sekali lah. Jadi dalam pemikiran sebenarnya black hole ni tidak ada satu dalam dunia nyata, dalam pemikiran tu kan, dalam pemikiran. Jadi soal-soal macam ni cuba kita fikir dulu dalam dunia yang materialistik, di mana orang banyak berfikir dan mempunyai ruang yang cukup luas dari segi mencari material dalam hidupnya, tetapi kepuasan tidak ada. Maka dia berlaku kekosongan jiwa. Cuba kita ulas yang ini dulu dari segi psikologi dan psikospiritual. Kita belum pergi jauh lebih lagi itu. Apa kita nak kata kepada orang ini? Apa hukum kita pada orang ini? Normal ke, abnormal ke dan sebagainya. Macam mana? Siapa dia nak mula dulu? Lepas tu kita santailah. Yes. Ya, Dr. Betul Cik Zarina. Saya dulu. Bagi orang muda tak ada dulu kemudian tak saya tengok dalam orang bergerak mulut tu saya bagilah. Aduh. Okey. Okey Datuk, berkenaan dengan masalah kejiwaan yang muncul dalam masyarakat ya, ataupun di kalangan individu ni, dia adalah satu perkara yang memang kita kata perkara itu perkara lazim sebenarnya yang berlaku. Pertama, memang selalunya bila kita bercakap dengan orang-orang agama akan mengatakan bahawa ini adalah berpunca daripada ketidakfahaman dia ya terhadap ajaran agama itu sendiri, especially Islam lah ya. Namun ya di sini kita lihat ya, kalau bagi saya dia ada dua bentuk lah. Satu yang memang dia tak tahu apa tentang agama, tak ada pegangan macam yang Datuk kata tadi ya, tak ada pegangan. Jadi di sini peranan yang dimainkan oleh psikospiritual ialah membantu mereka untuk memahami base kepada permasalahan yang timbul. Sebab bila kita bercakap tentang mental disorder ni, dia banyak ada yang berkaitan dengan kebimbangan, ada yang berkaitan dengan stres, ada yang berkaitan dengan kemurungan, ada yang berkaitan dengan yang macam Dr. Syukri sebut tentang hasad dengki dan macam-macam ya kat situ. Jadi kita base kepada apa yang kita boleh diagnoskan daripada individu tersebut dan kita bantu. Bagi setengah orang yang datang itu dia ada pendidikan agama tetapi dia mengalami sesuatu yang akhirnya menyebabkan dia menghadapi masalah kecelaruan tadi. Ada ni ya Datuk. Sebab tu orang menegaskan bahawa jangan kata orang yang berpegang, orang yang sentiasa melaksanakan perintah agama dan sebagainya dia tak kena depression. Ya di situ. Jadi di sini pula ya
peranan yang dimainkan oleh psikospiritual terapis ni ialah dia membantu untuk kata macam kita kata nak perangatkan balik, nak hidupkan balik, nak memberi kefahaman kepada individu tadi supaya dia sedar apa sebenarnya yang berlaku pada diri dia, dan kemudian dia boleh come up dengan dia punya decision untuk dia bangkit balik, ya. Jadi ini banyak berlakulah yang kita dapat lihat, ya. Begitu juga sebenarnya kalau kita lihat apatah lagi lah kalau kita tengok daripada penulisan para ulama kita, kalau seseorang itu kosong jiwanya, ya, sebab kita tahu bahawa manusia ini kalau dalam teori perkembangan dalam psikospiritual, ya, kita belajar iaitu daripada awal lagi sebenarnya kita dah roh kita ni, kalau tadi kata tak boleh nak detail-detail sangat pasal roh, ya, tetapi para ulama membincangkan, ya, daripada awal lagi sebelum dia dimasukkan ke dalam perut ibu, dia dah mengenal Tuhan, ya, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, qalu bala syahidna, ya, kat situ dibincangkan oleh para ulama. Kemudian teorinya bila dia bergabung dengan jasad yang kita katakan kasif ataupun kasar ini, ya, yang mana mak dia ataupun ayah dia tadi kita tak tahu, mungkin dia seorang yang soleh, mungkin dia seorang yang ambil dadah apa dan sebagainya, maka dia mempengaruhi proses tersebut, ya. Dan sebenarnya daripada situ lagi dia telah mempengaruhi jiwa bayi yang akan dilahirkan. Maka di sinilah kita tengok kajian-kajian menunjukkan ada bayi yang lahirnya tenang, ada bayi yang lahirnya dalam keadaan resah dan sebagainya, ya. Kemudian dipengaruhi pula oleh persekitaran, ya, pendidikan ibu bapa, dan bila dia membesar dipengaruhi pula oleh nafsu dia, oleh bisikan syaitan dia, sebab kita tak boleh lari daripada semua perkara itu. Yang ini disebut di dalam banyak kitab lah, termasuk kitab Imam Al-Ghazali, ya. Sorry Datuk sebut Imam Al-Ghazali tadi. Saya tak nak dengar Imam Ghazali itu sebagai satu asas perbincangan di sini. Kerana Imam Ghazali datang sebelum scientific psychology. Ini kita berbincang tentang scientific, scientific psychology. Tapi Datuk, sebenarnya apa yang dibawa oleh para ulama inilah, kalau Datuk telusuri ya dalam web modul-modul yang dibina dalam terapi ini, dalam terapi psikospiritual, memang base kepada para ulama ini, Imam Al-Ghazali, Imam Maki, Imam Muhazibi, Imam Kushairi dan ramai lagi lah, even Imam Nawawi pun, ya, dan sebagainya. Kita macam saya katakan tadi, sebab kita ada ilmu yang kita kata model itu saya yang tak terkini. berpuas hati segitu. Kita based on para imam yang keilmuan mereka itu sudah terhenti sebelum daripada berlaku tapi Datuk, daripada situlah kita buat kajian-kajian saintifik menggunakan pemikiran dan juga praktikal mereka itu, kita lakukan kajian-kajian saintifik. Apakah artinya kita telah melanjutkan keilmuan mereka itu dan cuba realisasikan dalam perkembangan yang semasa, perkembangan ilmu yang semasa? Kalau macam tu lebih baik pada istak lah. Okey, tanya apa tu Saudara Samsudin. Cuba bagi tahu Saudara Samsudin. Orang lain pun lepas ni tolong potong-potong lah, tak payah saya tanya lah. Apa yang ada dalam buku teks Saudara Samsudin? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya minta izin lah, mungkin saya akan kemukakan. Tak payah berapa kali terima kasih. Okey, satu ialah dari segi term tu sendiri, macam sakit jiwa tu merupakan suatu stigma lah, yang mana badan-badan NGO sekarang dari segi bantuan psikologi dan sebagainya, dia dah tak nak menggunakan perkataan tu. Okey, dari segi bantuan tu. Dan saya tertarik apabila tadi saya terfikir juga apa yang dimasukkan Prof dari segi scientific psychology. Baru saya terbayang, adakah ini yang mungkin Prof maksudkan ni, iaitu di dalam gelombang waktu-waktu dulu ada teori dan sebagainya, ada lagi satu gelombang yang sekarang ni, the 21st century development of studying, mengkaji tentang kesedaran dan juga kesedaran. Dia macam ni, klik tanya Profesor Nu'aini lah, pergi rumah dia lah, dia pencet sekarang ni. Ingat Profesor Nu'aini, orang yang paling dari segi psikologi. Dia macam ni, katakanlah bila Freud datang, dia punya teori, maknanya dia kata gelagat manusia ni dia rujuk kepada dipengaruhi oleh seks, gelagat manusia tu.
Jadi dia bukan teori, dia berasaskan kepada kajian-kajian secara saintifik. Yang inilah yang tidak ada pada zaman Islam. Bukan saya menafikan Ar-Razi dengan Al-Ghazali, As-Subki dan sebagainya. Maknanya teori-teori yang berlandaskan kepada Quran Sunnah itu tidak disaintifikkan pada waktu itu. Maknanya tapi kalau kata psikospiritual ini satu usaha untuk mensaintifikkan pandangan-pandangan para ulama ilmu nafs zaman dahulu, macam kata falsafah akhlak yang ada pada Imam Ghazali, kan? Kita bawa turun ke sini, membumikan ilmu-ilmu itu satu, maka itu satu dari segi akademiknya saya kena angkat topi lah, kerana yang saya duduk marah masa saya duduk di Istad dulu pun, dia orang tu bila dia baca Ibn Khaldun, mempelajari ilmu Khaldun pemikiran tanpa mengembangkannya semula untuk itu yang saya duduk itu tu. Sambung. Okay, so scientific psychology ni yang gelombang baru ialah ada satu bidang dipanggil neuropsychology. Neuropsychology, yang mana dia disebabkan perkembangan teknologi yang mana sekarang ni dah ada brain imaging, okay? CT scan, MRI, so dia gunakan banyak-banyak data brain scan ni untuk nak memberikan satu inference kepada apa yang berlaku dari segi tingkah laku, emosi, dan dia telah membatalkan banyak teori-teori yang lampau, gitu kan? Ya, betul. Cumanya saya pun nak support juga dari segi saya pun produk UIA yang mana kami ambil guru saya Dr. Alizia Alias dan arwah Profesor Malik Badri, yang mana saya guru saya, so saya ambil. Malik Badri ni nakal juga ni, dia bawa keluar buku, dia kata dunia emosi di dalam hidup para nabi, ya. Saya baru tengok sikit yang mau hadiah baru. Belum dia meninggal baru ni. So antara gist isi penting yang saya nak sampaikan di sini ialah maksudnya pada zaman-zaman ulama dulu, contohnya macam Imam Ghazali, mungkin maksud scientific psychology itu mungkin boleh dikaitkan dengan pada zaman even Imam Ghazali dan juga Al-Balaki, ya, contohnya ada beberapa teks yang dibawa kata diorang dah pernah buat experimental psychology, yang mana dia buat eksperimen terhadap tu. So Imam Ghazali dia pernah buat yang mana dia test untuk nak membantu seseorang tu recover daripada satu fobia. So melalui eksperimentasi. Okey, fobia waktu tu saya ingat saya fobia tu tentang fobia ular. Dia buat experimental psychology, dia buat eksperimen, ada satu terapi called dia nak gunakan tali dulu. Dia gunakan tali dulu untuk membantu seseorang tu, sama ada tengok tak berkesan ke tidak, membantu seseorang yang ketakutan kepada ular. Contohnya. So bermaksud scientific behavior itu pun ada pada ulama pada kita itu yang menjadikan budaya tu ada. Itu yang saya rasa itu yang dimasukkanlah oleh rakan-rakan panelis yang mana budaya saintifik tu ada. Cumanya mungkin pada zaman itu mungkin maksud Prof ialah zaman dulu tak ada scan macam MRI scan, tak ada brain scan, neuropsychology tak berkembang lagi. So sekarang dah ada dah. So dia akan lebih, zaman sekarang dia lebih kepada tengok contohnya macam apabila seorang tu solat contohnya. Okay, neuropsychologist dia nak tengok apa yang berlaku pada otak tu, bahagian otak yang mana yang lebih terang, kan? Apabila seorang tu sujud, apabila seorang tu solat contohnya, apabila seorang tu baca Quran contohnya, dan sebagainya. Itu Allahu a'lam. So maksudnya itu antara perkembangan psikologi yang ada pada dunia sekarang. Dan saya perlu juga nak menambah juga dari segi isi perbualan di sini yang mana mungkin contohnya macam tadi Prof Madya tadi cakap pasal CBT, Cognitive Behavior Therapy. So mungkin dari segi asasnya ianya sekular sebab dia tidak, secara asasnya dia tidak masukkan agama dulu. Tapi dari segi modern CBT sekarang yang mana so far yang saya di-exposekan, didedahkan ialah even orang yang sekular juga ataupun western scholars, dia pun dia acknowledge ataupun dia terima faktor spiritual ataupun kita panggil religious coping. Religious coping dia acknowledge juga yang mana ada satu orang dia lebih mudah lentur dari segi tingkah laku, emosi dan juga spiritual dia apabila disuapkan dengan ayatul Quran contohnya. Ada orang tidak pula. Dan satu lagi yang saya nak highlightkan ni, kadang-kadang ada yang saya nak ketengahkan selalu ni dalam kelas saya ialah yang mana kadang-kadang penyalahgunaan agama itu sendiri dalam membuatkan satu diagnosis psikologi yang salah.
yang boleh membahayakan suatu keadaan, yang mana kadang-kadang bila seorang tu ada, tadi Prof tadi kata ada kononnya nampak ada sakit jiwa ataupun ada suatu tingkah laku yang pelik, contohnya macam dia meracau ke apa, ada satu orang akan fikir tengok, okey suruh dia bawa pergi ustaz, suruh baca-baca apa semua, okey itu religious coping lah. Tapi benda tu pun, simptom tu pun boleh didiagnoskan sebagai satu simptom dalam psychological punya buku, yang mana, dan saya tak nak mengetepikan salah satu treatment, dua-dua sebagai treatment, saya cuma nak kata biar kita gandingkan. Okay, psychological treatment dan juga spiritual treatment kita gandingkan sama-sama supaya membuat satu holistic punya diagnosis dan juga treatment. Allahuakbar. Yang ni saya nak pergi sikit tu, yang Brother Syamsuddin sebut tu, Dr. Syukri, macam mana ni? Antara jampi seorang ustaz dengan terapi seorang siswazah pengajian Islam yang faham tentang psikoterapi dan tentang spiritual dan sebagainya. Antara tu saya nak tengok beza antara tu. Macam mana ni? Dr. Syukri. Yang Profesor Madya, Dr. Cik Zarina kata tadi, maknanya kita ada produk-produk baru yang berasaskan kepada literature lama, tapi kita telah develop baru dah sehingga boleh jadi saintifik sekarang. Tapi adakah jampi para ustaz tu boleh kita masukkan juga dalam psycho spiritual ni, ataupun benda yang karut-marut dan sebagainya adalah. Bukan nak pelaga ni. Sedikit saya nak respon apa yang telah dikemukakan oleh Dr. Zarina tadi. Macam mana? Dia bukan setakat kita bincangkan tentang ulama tadi. Hatta kita punya kitab yang kitab sumber prima, Al-Quran hadis sendiri pun sudah di-apply-kan untuk masa kini. Contoh yang paling minimum, paling mudah untuk saya kongsikan adalah berkenaan dengan solat. Kita kata solat. Solat itu kalau dari sudut masyarakat, kita kata solat itu hanya satu ritual, satu praktikal yang kita lakukan bila mana kita percaya akan wujudnya Tuhan. Itu dari sudut filosofi. Tapi hari ini kita lihat solat telah dikaji oleh yang popular adalah Profesor Fatimah Ibrahim, Profesor Engineer Fatimah Ibrahim di Universiti Malaya, di Fakulti Engineering. Jadi beliau dah menghasilkan banyak buku. Saya ada dekat rak saya. Semua saya tak sempat nak ambil lah. Jadi nak sebut, saya pun ada tapi saya tak nak baca, rasa ngar. Itu kajian Datuk baca, Datuk akan melihat dia punya gelombang-gelombang. Saya ni orang materialist, orang apa sikit sekular. Kalau nak yang paling mudah, paling senang untuk Datuk dan juga sidang adik sekalian, saya dengan tim-tim saya, kami boleh bawa satu alat yang dia menama sebagai biofeedback. Kami boleh bawa ke bilik Datuk, kami melihat spiritual Datuk. Datuk setia ke tidak setia, Datuk iman. Oh benar. Tak boleh. Jangan Datuk. Tak boleh tak. Bahagian psycho-spiritual ni bukan ke belakang. Oh begitu. Dia boleh sampai ke situ. Ya. Oi. Okey. Kalau Datuk sebut tentang istek, saya kata Jabatan Akidah dia boleh melangkaui istek, insya-Allah. Selagi mana Dr. Zarina ada lah, kita boleh kaji-kaji. Sebab selain daripada isu solat tadi, kalau benda yang kita rasa macam konvensional, benda yang mungkin ke belakang, itu berkaitan dengan tasawuf. Disebut tentang tasawuf, kita kata sebagai eksklusif. Dan hari ini mungkin dijenama, di-rebrandkan sebagai spiritual. Kalau di tasawuf yang sangat popular adalah berkaitan dengan ketagihan. Ketagihan apa? Ketagihan dadah. Kalau ulama-ulama dulu, dia buat bangun pagi, mandi air sejuk, solat sekian-sekian, ada data-data itu di pondok-pondok indabah. Dan hari ini kita terjemahkan tadi menggunakan alat. Yang Bro Syamsuddin kata kita ada. Kalau di Indonesia kita ada satu alat yang untuk neuro. Untuk alat neuro yang mengukur benda-benda tu. Sama juga untuk di Malaysia yang very popular, yang saya sebut tadi adalah biofeedback. Yang dibawa oleh Profesor Dr. Nobli di UMP. Jadi nak sebut apa yang telah ada dalam kitab Al-Quran hadis itu bukan sekadar teori, tapi sudah dibuktikan, dievidenkan, dikajikan pada hari ini. Cuma kita dalam konteks Malaysia lah, saya suka nak ketengahkan, kita konteks Malaysia, kita beragama ni mungkin kita sedikit perlahan-perlahan, hati-hati, nanti orang kata kita tunggang agama,
kita buat sekian-sekian, tapi benda itu ada turas, kita pegang ulama-ulama dan kita terjemahkan dalam konteks yang suasana yang moden kepada masyarakat. Itu je lah saya nak sebutkan tentang. Dalam melakukan operasi ini, adakah semua apa yang ada dalam kitab-kitab turas tu kita ambil atau kita edit, buang? Ini sudah ketinggalan zaman. Sebab bidang saya ialah fiqh. 2/3 daripada fiqh turas tu saya kena buang. Sebab 2/3 itu berasaskan kepada realiti pada waktu itu. Bila kita buka muka surat yang pertama, Babul Miyah. Ini nak tanya Dr. Manawi ni. Babul Miyah. Dia kata al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Itu kena buang. Mana ada 7? 7 itu ialah air pada zaman itu di Iraq, Baghdad. Sekarang ni dah lebih banyak tu. New water ada apa semua sekali. Jadi maknanya kalau saya terandaian 2/3 daripada kenyataan-kenyataan dalam kitab turah itu perlu diedit balik. Maka apakah dalam kita membina produk-produk terapi ini, bagaimana kita berurus dengan turah daripada yang rasa kita sebut guru nama dia tu Imam Ghazali dengan Ar-Razi dengan apa semua sekali. Saya baca tafsir Ar-Razi. Dia kata bila dia mentafsirkan wala taqraba hadhihi syajara. Ada. Dia kata syajarah sini maksudnya dia kata syajaratun nabatat ala sakhratin, satu pokok yang tumbuh atas batu pejat. Macam mana ni? Macam mana Dr. Manawi? Kerja-kerja mengedit pandangan-pandangan ulama terdahulu untuk kita sampai kepada satu kesimpulan yang saintifik sifatnya dan praktikal dalam dunia sekarang untuk membina suatu ekosistem bagi kita menghidupkan balik psikologi Islam melalui produk yang kita namakan psycho-spiritual yang kita cuba laksanakan sekarang. Sehingga Jaki pun terlibat. Saya nak tanya Jaki macam mana boleh terlibat dalam kerja-kerja psycho-spiritual ni. Tentulah bagi dia sudah ada satu kajian mendalam. Macam mana Dr. Manawi? Baik, terima kasih Datuk. Kalau nak tengok yang itu baik sangatlah, jawablah, katalah saya kata pun tak apa. Okey, kalau kita lihat dalam membentuk kaedah ni sebenarnya yang terlibat dalam pembentukan model ni Prof. Model Datuk Sarjana memang terlibat secara langsung lah. Saya ni tengok daripada belakang dan dalam berhujah. Macam mana kita boleh merendahkan diri dalam berhujah? Angkat diri itu dulu. Kita pernah dengar. Baik. Okey. Kalau kita nak keluarkan kaedah-kaedah dan kaedah-kaedah yang disebutkan tadi berkaitan tentang kaedah tasawufnya, yang kaedah berteraskan tasawuf, kaedah yang berteraskan kepada keimanan, kaedah yang berteraskan kepada ibadah. Jadi benda-benda itu semua tu disaring dilihat kan. Sebab ia akan kita nak kaitkan dengan elemen spiritual tu. Sebenarnya kalau Datuk kata 2/3 daripada perbincangan tentang fiqh itu mungkin dari aspek sifat fiqh itu bersifat muronah kan, dia bersifat dinamik, bergulu kepada perubahan dan tuntutan semasa, itu menyebabkan adanya benda yang boleh kita skip, benda yang boleh kita terima. Tapi dalam perbincangan tentang psycho-spiritual yang ada pada zaman dulu sampai sekarang sama je. Jiwa yang ada pada zaman Nabi Adam sampai sekarang, jiwa yang sama juga, elemen kerohanian. Dia berhadapan dengan umum sangat dah kenyataan tu. Sejak Adam sampai sekarang macam mana ni? Elemen kejiwaan. Adakah jiwa manusia tanya zaman satu. dulu Saya sekarang tanya lain? satu. Dari segi psikologi, kata Imam Ghazali, orang yang tidak berderma itu tidak semestinya kedekut. Tetapi dia tidak berderma kerana dia tidak mempunyai keuangan yang cukup. Sebaliknya, orang yang pemurah
tidak semestinya dia berhati mulia. Kerana dia pemurah, kerana dia ada wang banyak dan dia ada maksud lain. Tetapi sebenarnya, kalau kita ambil sifat kedekut, dari segi psiko, jadi kita katakanlah, masyarakat kita sudah jadi kedekut. Jadi saya nak cuba bawa ni, cuba apply sama psiko spiritual ini ke dalam soal-soal leadership dan pembentukan masyarakat. Misalnya dalam social psychology, bukan psikologi manusia saja. Saya tak berminat dengan manusia, saya berminat dengan masyarakat. Saya melihat orang dari perspektif kemasyarakatan, bukan dari perspektif diri dia sendiri dah. Jadi apa kata kita sekarang ni tentang pandangan Imam Ghazali yang mengatakan bahawa seorang itu kedekut bukan kerana jiwanya kecil, tetapi kerana dia tidak mempunyai harta. Alasan yang selalu saya guna mengapa orang Melayu ni tak banyak memberi derma, kan dia miskin. Macam mana? Tidak memberi derma bukan kerana dia kedekut, tetapi kerana tak ada duit. Harta. Orang Yang Melayu boleh, kita ni bukan kedekut tapi tak ada duit. Kita keluarkan statement macam tu atas dasar pandangan Imam Ghazali lah. Okey, Dalam Imam Ghazali kitab atas dasar husnuzon, bukan atas dasar kita mengatakan orang itu kita supaya tidak baik. relatekan dengan pandangan Imam Ghazali sebagai satu literature klasik yang sangat dihormati oleh semua scholars. Ya. Satu sekarang pandangan kita boleh terimalah pandangan tu. Okey. Dan ada juga mereka yang tidak memberi sedekah kerana mereka kedekut. Tak, saya nak tanya, apa penilaian psiko-spiritual yang enta amalkan sekarang terhadap pandangan tersebut? Sama ada enta menerima bulat pandangan itu atau sudah diedit sehingga enta sudah mempertingkatkan sedikit pandangan Imam Ghazali itu sesuai dengan dapatan ilmu semasa. Kerana abad ke-20 ini berlaku ledakan ilmu pengetahuan yang lebih besar daripada sejarah keilmuan sebelum itu. Daripada Adam yang tak kata tadi. Datuk, mungkin saya celah sikit. Okey, bos nak tolong. Okey. Okey, berkenaan dengan Datuk sebut tentang terapi sedekah ya. Memang kita ada ya dalam kita membentuk kaedah terapi. Salah satunya dikenali sebagai terapi ibadah ya. Dalam tu ada terapi sedekah ya. Terapi sedekah ni kita galakkan ya, katalah seorang yang datang, klien datang kepada kita ada masalah tertentu dan kita merasakan bahawa kalau bolehlah dia bersedekah, sebab kita tahu kebaikan daripada bersedekah ini sangat banyak. So kita akan meletakkan ya, macam Datuk kata tadi, dia tak sedekah kerana dia tak ada duit. Maka kita judgekan dia sebagai kedekut. Sebenarnya itu satu pandangan yang silap lah. Sebab dia tidak bersedekah kerana dia tidak ada duit. Maka sebenarnya tidak menguji lagi dia kedekut ke tidak. Sebagaimana kata Imam Ghazali. Okey. So kat sini apa yang kami selalu bawa kepada klien kami ialah kami kata kalau sebolehnya katalah kita laksanakan terapi sedekahlah berapa pun berdasarkan kepada kemampuan. Kalau ada RM1, sedekah 5 sen. Yang penting ialah keikhlasan. Tak semestinya ada RM1, sedekah RM1. Ataupun tak semestinya bersedekah itu sampai RM1,100 tak. Tapi kita melihat kepada kemampuan mereka yang berhadapan dengan kita, apa yang kita bantu. Itu antara yang kita letak kaedah dalam terapi sedekah lah, Datuk. Okey, satu soalan berbangkit daripada itu. Kiralah siapa nak jawab pun. Satu daripada kejiwaan yang tak betul dalam masyarakat kita dari segi ibadat. Apabila kita kata masjid A perlu kepada kereta jenazah sebuah, masjid itu akan dapat 3 buah kereta jenazah. Sebab orang suka bagi, ingat-ingat boleh masuk syurga cepat. Okey?
Dr. Qardawi kata, kalau kita minta duit untuk nak buka klinik kepada budak-budak ni, budak-budak kita yang sampai nak tunjuk perasaan, doktor-doktor muda ni, tak tahu nak buka klinik, dia tak akan bagi. Nak buka pondok, dia tak bagi. Nak buat satu gerakan dakwah MDN, dia tak bagi. Dia nak baginya kereta jenazah, kerana kereta jenazah itu ibadat. Jadi dari segi kajian spiritual, psikospiritual ni, adakah satu pendekatan yang boleh mengubah dia punya pandangan agama itu yang saya anggap sebagai pandangan masyarakat, tekuk istilah saya lah, orang yang apa tu, dia tak boleh nak sebut, takut marah dia orang pula. Jadi maknanya dia nak bagi derma tu kerana ada harap, dia mengharapkan sesuatu yang cepat untuk dia tu, bukan untuk fi sabilillah tu. Dan biarlah saya sebutlah, ahli ibadat yang oportunis. Dalam masyarakat kita kan, ahli ibadat yang oportunis tu banyak. Bagaimana kita nak merawat gelagat masyarakat kita yang bersikap oportunis sehingga kan sampai kepada hal-hal ibadat. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang kaya-kaya tu pakak buat masjid yang berkilat-kilat. Padahal masyarakat kita memerlukan makan minum, memerlukan modal untuk berniaga, untuk lepas daripada, tak, dia buat masjid yang hebat-hebat. Walaupun dia pun buat juga kepada masyarakat untuk tu. Macam mana ni? Tolong jawablah. Saya cuba respon sedikit. Bagi saya lah, apa yang Ayahanda Datuk cuba orang kata apa, quote and quote provokasi di sini adalah, ini merupakan satu, dia ingat saya ni orang suka provokasi dah. Saya sebut tentang perspektif Datuk. Bagi saya ini mungkin perspektif Datuk. Kita di sini ada 2, 4, 6 orang panel, ada 6 pandangan. Contoh di sini saya bagi satu contoh berkaitan konsep apa ni? Kita kata konsep apa tasawuf ni, berpada-pada. Okey, qanaah. Qanaah. Macam itulah. Datuk, contoh Datuk ada Mercedes, ada driver. Saya tak ada. Adakah Datuk tidak berpada-pada di situ? Itu nak sebut itu memang level Datuk. Memang saya duk fikir dah lepas ni saya nak naik apa tu? Naik apa ni? Apa tu? Taksi tu apa tu? Grab. So dalam isu ni, bagi saya lah, apa yang dibuat oleh pihak masjid, saya tak ada apa-apa kepentingan masjid. Cuma sebut apa yang dibuat oleh masjid merupakan satu yang pada pandangan mereka itulah orang kata aulawiyat, prioriti yang mereka perlukan. Sebab tak, nanti dulu. Mereka itu hanya perlu satu. Tapi masyarakat kita sangat bermurah hati bagi benda-benda macam tu. Sedangkan nak buat klinik untuk siswazah perubatan kita, dia tak bagi. Kalau minta, dia kata ni bukan ibadat ni. Masuk kat situ Datuk, mungkin dari sudut pemahaman dari sudut ibadah tu lah. Apakah macam mana nak terapikan mereka itu berasaskan kepada psikospiritual ni? Pemahaman tentang ilmu lah Datuk. Antara rawatan, memberi rawatan spiritual itu antaranya ilmu. Saya menganggapkan ini adalah satu jenis sakit jiwa masyarakat Islam yang lebay di Malaysia sekarang. Satu jenis sakit jiwa yang perlu diubati oleh psikospiritual. Sebelum kita pergi lebih jauh. Saya dapat itulah, memberi pemahaman berkaitan tentang apa itu ibadah. Kalau mereka dapat memahami apakah maksud ibadah yang sebenar, ada ibadah yang khususiyah, ada ibadah umumiyah, apakah perkara-perkara yang bentuk-bentuk sumbangan, wakaf ke apa ke, semua Dr. Manawi, kalau Dr. Manawi kata macam tu, maknanya kita sudah akad bendera lah. Tidak ada cara yang boleh dibuat oleh psikospiritual. Balik kepada kaedah pendidikan biasa. Bagi saya Datuk,
macam tadi contoh Datuk apa, contoh kita kata dari sudut kita santai berbual. Betul. Kita kata tadi kepentingan untuk menderma, mengeluarkan duit sama ada sedekah ke zakat. Okey, itu kita clear dari sudut kefahaman itu. Okey, Datuk keluarkan satu tabung. Bro Syamsuddin keluarkan tabung. Dr. Zarina keluarkan tabung, Dr. Manawi keluarkan tabung, Dr. Basri keluarkan tabung. Jadi sebagai orang yang nak berderma, syarat saya adalah letak di mana-mana tabung. Bila saya letak tabung Dr. Zarina, itu bukan bermakna saya tidak mementingkan yang lain, tapi dari pandangan saya, tabung itulah yang saya nak apply-kan. Sama juga dalam konteks zakat. Ada pakar-pakar zakat yang tidak pergi ke institusi. Ada yang pergi terus kepada sasaran terus. Jadi nak sebut, kita memang sebut, okey masyarakat bersedekahlah, hati akan tenang, keluarkan duit, ada sikit pun bagi RM1 macam Dr. Zarina tekankan RM1 sehari, masuk. Tapi pilihlah mana-mana tabung. Bila kita Dr. Syukri, saya nak Dr. Syukri bercakap dalam konteks psikospiritual. Bagaimana kita boleh menggunakan pendekatan psikospiritual untuk mengubah gelagat mereka ini. Gelagat penderma itu yang nak menderma kepada Dr. Cik Zarina kerana tabung dia untuk membeli kereta jenazah. Tabung saya untuk membuka pondok. Tak nak ni pondok ni. Ini jauh. Jadi hak ni ini yang paling itu tabung nak buat masjid kerana membana masjidan. Itu benar yang saya katakan ahli-ahli ibadat yang opportunis tadi. Okey. Sorry lah kalau saya sangat menekan. Tak apa Datuk. Kita kata mencambahkan idea. Dalam konteks psikospiritual dalam konteks psikospiritual memang kita letakkan ilmu itu yang paling utama. So bagaimana cara kita deal? Kami selalu menamakan mereka yang datang itu adalah klien Datuk, sama ada dalam bentuk individu ataupun dalam bentuk kelompok ataupun kita keluar ke lapangan So di situ sebagaimana yang Dr. Manawi, sebagaimana Dr. Syukri sebut bahawa konteks ilmu itu sangat penting dalam apa sahaja pun yang kita nak sampaikan kepada klien kita, kepada sasaran kita, maka ilmu itu sangat penting. Dan di situ ada sedikit perbezaan di antara terapis psikospiritual dengan kaunselor dengan kaunselor. Sebab terapis ini dia akan membimbing klien itu untuk dia memahami. Antaranya yang selalu kita bawakan ialah tentang apa yang awak faham tentang apa dia matlamat kehidupan awak, ataupun kenapa kamu hidup di dunia ini, kamu nak buat apa. So itu kita mengajar mereka ataupun membantu mereka untuk muhasabah diri. Jadi di mana keperluan, di mana prioriti dia dan sebagainya. Kemudian mereka cuba mengenali diri mereka, ma'rifatun nafs kita sebut. Di mana kat situ bila kita dah tahu ini di mana kelemahan kita, di mana macam Datuk kata Dok asyik bagi kepada nak beli van jenazah saja. Maka daripada situ kita akan bantu supaya dia tahu tak bahawa di sana ada Datuk Muhammad Sudi buka tabung untuk MDN kan, untuk pondok kita kata. Mungkin dia tak tahu. Jadi kat sini kita akan bantu sebab tu dalam konteks psikospiritual ni intervensi yang dilakukan dia lebih kepada ni pun Datuk mesti tak setuju kalau saya kata. Okey. Iaitu dia bersikap macam seorang tok guru. Dia sebab dia berbasiskan kepada ilmu tasawuf yang mana tok guru tu kan dia akan ajar. Okey. Apa yang kamu tak tahu, so kita bantu So tapi proses ini proses yang kita buat dalam bentuk intervensi dan rehab ni dia ada dua. Satu yang mungkin on the spot, satu sekali datang selesai. Ada juga yang memerlukan masa paling tu pun 6 kali pertemuan, ada 12 kali pertemuan. So it depends kepada orang itu ataupun kelompok tersebut. Itu yang selalu kita buat. Jadi bermaknanya di sini ialah ilmu tu sangat penting.
Dan kita bukanlah nak mengajar dia satu persatu, tapi kita nak supaya dia celik akal, iaitu bila kita mengemukakan soalan-soalan tertentu, maka dia cuba jawab, cuba faham diri dia. Kemudian apa yang dia nak mujahadahkan daripada situ? Dah tahu muhasabah diri, dah tahu makrifah dia, apa yang kekurangan dia. So apa mujahadah yang dia kena buat untuk perjuangan diri dia? Untuk tadi kita kata dah kedekut sangat, macam mana nak buang sifat kedekut itu? Jadi daripada situlah kita mengharapkan akhirnya dia akan berubah. Contohlah. Ini contoh yang kalau kita lihat dari sudut yang kita sebut, sebab kalau penyakit seperti kedekut dan sebagainya dia tak masuk ya dalam tidak diiktiraflah sebagai satu penyakit psikologi ataupun psikiatris ya. Cuma dia dalam psikospiritual kita iktiraf dia sebagai salah satu daripada kecelaruan yang timbul dalam diri lah. Okey. Itu saya punya pandangan. Ya, betul. Saya hormatlah. Macam mana, ada orang lain nak tambah? Mungkin saya nak menjelas sedikit untuk menambah lagi. Cantik tadi penulis yang lain berbicara. Okey, tadi doktor kata saya identify lah. So tingkah laku yang Prof bagi tadi ialah duit pergi ke van jenazah lebih laju daripada duit pergi ke bidan klinik. Okey, itu behavior dia. Itu tingkah laku dia. Kita nak tahu. So kita buat diagnosis. So dari segi psikospiritual tu saya pergi kepada psiko dulu. Okey, saya buat diagnosis dulu. Apakah yang menyebabkan tingkah laku tu lebih laju, duit tu lebih laju ke van jenazah berbanding dengan klinik? Okay, so saya pun akan bertanya lah untuk top up macam tadi Dr. Cik Zaini tadi kata. Okay, so tanya. Oh, rupanya dapat tahu bahawa contohnya satu situasi yang dapat tahu bahawa orang ni dia berfikir. So ada kognitif Kita pergi pada elemen psiko, tengok pada kognitifnya. Dia ada tanggapan bahawa duit ke masjid lebih cepat sampai ke Tuhan dan dapat pahala berbanding dengan duit ke klinik. So dia ada cognitive distortion tu kita panggil dalam psikologi. Okay? Ada satu kita panggil salah fahaman dalam pemikiran di situ. So bila kita dah identify, dah ada diagnosis terhadap satu pemikiran yang itu Manawi tu bagi ilmu tadi tu. Ya, betul. Okay. So topak tadi Dr. Manawi tadi kata, so bila kita dah buat diagnosis, okay, ini punca dia. Atas pemikiran yang macam ini, duit pergi masjid lebih cepat sampai ke Allah berbanding dengan duit pergi pada tu. So bila kita tu, okay, kita buatlah bagi ilmu. Ibadah ni sebenarnya maksudnya macam ini, macam ini apa semua. Kita identify, kita rectifykan cognitive distortion tu, okay? Dan kita tengok kemudian, okay? Lepas tu bila kita dah yakin kognitif tu, dia dah agree dah, kata betul lah ibadah macam ni apa semua. Lepas tu kita tengok daripada kesan behavior dia, tingkah laku dia. Adakah selepas session kita tu, duit sekarang ni macam amount duit dia derma kepada van jenazah dan klinik tu, adakah sama ke ataupun berlainan? So kat situ bolehlah dari segi operasi ni kita boleh tengok perubahan tu. Wallahualam. Okey, Dr. Manawi. Tadi lagi senyum, dia nak tambah apa tu? Senyum setuju tu. Bukan nak tambah apa pun. Setelah mestinya kembali kepada yang Prof. Cik nak sebut tu, tak kepada klien kan, client center. Kita bagi pengetahuan, kita bagi tambahan ilmu pengetahuan mereka, kemudian mereka sendiri yang akan buat pilihan. Kita pandu, kita bagi tahu dia, kemudian dia akan buat pilihan, kita akan tengoklah macam mana. Dan huraian daripada Prof. Syamsuddin tadi tu menjelaskan perjalanan dari aspek psikologi tu. Bila spiritualnya, antara perkara utama tu, makanan utama ialah makanan utama jiwa kan, kita kata ini teori, tapi teori itulah yang membentuk dasar kepada segala benda ilmu tu. Okey. Nanti saya nak tanya ni, ada dia ada nasihat, ada terapi, tengah tu ada apa ni panggil? You know makna buat tu apa tu? Nasihat ni pok ustaz ni boleh buat nasihat lah. Ada. Kemudian tinggi pada tu dia counseling ke? Counseling. Kemudian terapi. Satu lagi coach kalau tak silap saya. Coaching pun ada juga di tengah-tengah tu. Ya, betul. Oh. Nasihat, counseling, coaching dan terapi. Ya. 4 tu. Sebelum kita nak bincang psiko-spiritual ni boleh dijadikan sebagai produk dakwah di kalangan orang bukan Islam. Itu yang matlamat kita akhirnya. Bolehkah kita faham antara 4 tu,
macam mana sempadan dia dan bagaimana boleh dibuat oleh orang awam, seorang ahli akademik biasa ataupun kena profesional yang melakukannya. Maknanya setakat mana kalau pendakwah biasa boleh lakukan ataupun perlu kepada pendakwah yang ada nilai-nilai profesional dalam bidang itu. Daripada Pak tu boleh. Macam mana? Boleh siapa dia bagi tahu tu? Mungkin saya mulakan dari segi nasihat tu saya percaya semua orang boleh buat. Semua orang boleh bagi tahu. Okey, semua orang dia boleh buat. Dia nak tak nak pun kita boleh nasihat. Kena? Betul. Ayuhan nas. Okey, tak nak masalah. Kemudian kaunseling dia ada tauliah dia untuk satu sesi kaunseling untuk dipanggil sesi kaunseling dia perlu ada tauliah lah kaunselor di antara di bawah akta kaunselor untuk membuat satu sesi kaunseling. Tapi maknanya kaunseling dengan nasihat tu apa beza antara tu? Okey, selain daripada ada sijil, ada lesen apa semua sekali tu. Okey, nasihat kalau secara bahasa mudah ni ialah nasihat selalunya dia bersifat satu hala, selalunya, tapi kadang-kadang dia boleh jadi dua hala. Kaunseling ni macam tadi Dr. Cik Zaini tadi kata client centered therapy ataupun berfokuskan kepada klien. So kaunseling ni dia ada disiplin ilmunya sendiri, ada kajian sendiri dan dari segi dia deal dengan klien tu dia lebih kepada banyak bertanya. Sama juga macam coaching, dia fokus lebih banyak kepada bertanya dan seperti tadi Dr. Manawi kata memberi pilihan kepada klien tu sendiri untuk pilih. Okay, dia tidak membuatkan pilihan. Macam nasihat tu dia ada bagi satu tendensi. Kamu sepatutnya buat macam ni A, tapi kaunselor ataupun coach dia tak suruh kata sepatutnya buat A ataupun buat B. Dia kata boleh buat A, boleh buat B, boleh buat C. Tapi kalau nasihat dia akan kata patutnya buat A. Macam itu. Itu antara perbezaan, sedikitlah perbezaan. Allahuakbar. Okey. Mungkin kita ada setengah jam lagi kan. Saya nak masuk pada persoalan sebenar yang saya nak bincang sekarang ni. Setakat yang saya perhatikan atau kita perhatikan, kalau kita bercakap tentang dakwah kepada orang bukan Islam, iaitu dalam perbincangan saya dengan rakan-rakan pendakwah dan sebagainya, iaitu yang kita rasa satu bidang yang boleh disifatkan diabaikan oleh para pendakwah kita yang hebat-hebat. Jadi orang yang duk buat dakwah bukan Islam ni pendakwah yang tidak popular, yang tidak terkenal. Jadi orang-orang yang terkenal tu dia dakwah sama-sama kita. Ibarat saya katakan dia membajak bendang yang sudah betul-betul lumat. Jadi bendang yang terbiar tu tidak ada siapa nak bajak. Jadi ini yang kata dakwah kepada orang bukan Islam. Satu perkara yang kita faham ialah orang bukan Islam ini dia mengalami kekosongan jiwa yang hebat, terutama sekali di kalangan orang-orang yang sifatnya sekular. Sehingga saya perhatikan masa saya duduk belajar dulu, banyak orang-orang Kristian yang tinggal agama Kristian tu kerana dia berasa kosong, pergi ke church pun tak boleh memenuhi. Akhirnya dia ikut Hindu yang araki apa dia panggil tu, turuk buat tu pakai toncang, pakai apa semua, kata bodoh kata orang putih ni, dia jadi macam tu. Tapi untuk memenuhi kekosongan jiwa dia. Jadi bolehkah kita menggunakan sistem spiritual ini sebagai satu produk dakwah yang boleh kita gunakan untuk menjamin bahawa orang-orang bukan Islam yang berhadapan dengan kekosongan jiwa ini boleh tertarik kepada Islam. Kita tak saya katalah Islam ini sebuah agama yang boleh menerima idea tentang harta benda. Islam kata kalau kita ada duit sebanyak bukit emas pun okey, Islam jangan duduk situ. Dia tidak niat yang tu. Dia naknya saya rasa kekeringan jiwa, macam mana saya boleh ubati kekeringan jiwa kita dengan Islam. Jadi kita cerita, semayanglah. Dia kata dia pun semayang juga dalam Buddhism dia sebagaimana, tapi dia tak boleh. Macam mana nak buat? Mula-mula kita cuba bincang.
Bagi idea awal dulu. Apa dia nak mula ni? Kalau kita lihat mereka Islam, mungkin mereka ni meletakkan dari sudut epistemologi lah. Epistemologi ilmu, sumber ilmu tu mereka letak yang paling tinggi tu lebih kepada akal ataupun benda-benda yang berbentuk empirical. Benda yang mereka lihat tu boleh dibuktikan. Betul terjadi, betul jadi. Jadi kalau kita katakan tadi produk yang sebut Hidayatul Syukri tu, produk biofeedback apa semua sekali tu, kita boleh tunjuk kepada mereka, kamu datang, pegang alat ni, biofeedback. Sekarang diri kamu sekarang ni macam ni, sekian. Stresnya macam mana, lepas ni kamu ikuti, tenang, kita beri, dan kita tunjukkan result selepas pada tu. Dengar Quran saja ke apa ke, sebab ada kajian-kajian yang membuktikan bahawa bila dia buat kajian, kita memberi orang yang bukan Islam pun, dia dengar Quran, letak kat telinga dia tu, otak dia tu relax. Otak tu relax, boleh sampai ke tahap, ada kiraan dia kosong tu memang tahap relax. Jadi kalau benda-benda tu kita boleh bukti kepada mereka, satu sudut, dari sudut spiritualnya, kita tunjukkan kepada dia. Tidak kalau bagi kepada mereka melalui metod yang digunakan oleh kita ni. Psycho spiritual ni yang sudah kita banner. Jadi kalau lagi. Kalau tu belum lagi kan. Kita bagi kepada dia produk tadi tu, contohnya yang biofeedback tu, tunjuk kepada dia, mari datang, dengar, tunjuk. Tengok kesan dia. Jadi itu antara produk atau pendekatan spiritual. Tengok spiritual kamu macam mana. Kita tekankan dari sudut spiritual. Sebab semua manusia yang keliru ke, celaru ke apa, marah sekali, dari sudut spiritual dia. Bila spiritual tu dapat ditenangkan dengan alat. Tadi tu alat. Alat tu untuk hanya membuktikan keberkesanan. Tapi kaedahnya tetap kaedah yang sedia ada itulah. Kaedah ilmunya, kaedah terapinya, semua sekali itu. Dia macam ni. Persoalannya, kalau saya bawa persoalan tentang sains dan teknologi, maka saya kata macam ni. Dari segi sains, kita jelas. Teori-teori sains jelas. Tetapi bagaimana nak realisasikan teori sains itu dalam bentuk peralatan, teknologi. Nak buat radio, nak buat telefon, nak buat apa semua sekali itu. Jadi macam mana kita nak buat tu? Ada pengakuan daripada orang yang masuk Islam. Dia kata, saya sebelum masuk Islam, saya rasa kosonglah jiwa saya. Tapi saya perhatikan kawan-kawan saya orang Islam tu, dia hidup dengan tenang, duit tak ada pun okey, tidak rasa, tidak gelisah apa semua sekali itu. Jadi bagaimana kita ada satu tool, satu alat yang boleh dibina oleh psikologi, spiritual ini, satu alat yang boleh kita gunakan untuk mengajak mereka itu, bukan datang mai, maknanya memberi suatu pendedahan macam mana. Mana kita boleh bincang dengan para pendakwah kita, gunalah saya punya kaedah. Datuk, ni sekarang kita dah berada pada tahun kedua pandemik COVID-19. COVID ni benda yang tidak nampak. Saintis dah keluarkan vaksin, kena ada penggalak imunisasi. Itu COVID-19 dalam perubatan. Tapi hari ini kita bincangkan aspek spiritual yang tidak nampak. Macam mana kita nak mencarikan solusi, macam mana kita nak bantu untuk mengatasi segala keresahan yang ada. Cuma saya nak sebutkan sini dari sudut praktikal apa yang kami tim penyelidik dan juga NGO turun ke lapangan. Lapangan siapa sasaran? Contoh yang paling terdekat adalah kami pergi ke tempat-tempat ataupun klien yang menghadapi ketagihan dadah. Dan bila sebut tentang ketagihan dadah, contohnya kami di CCSC Sampin, pusat dadah di Sampin KL. Yang datang situ bukan hanya Muslim, tetapi adanya Cina, adanya India. So di manakah peranan kami? Apa fungsi kami? Jadi kami sebagai
bukan saja sebagai ahli akademik. Kami berperanan sebagai sebagai pendakwah. Kami santuni berdasarkan metod ataupun kaedah-kaedah terapi yang sepatutnya. Dari pertama kami santuni, tanya uncle, apa khabar uncle, apa masalah uncle, bagaimana kehidupan uncle, tanya, mengapplykan apa yang ada. Uncle datang ke uncle dilahirkan, contohnya uncle dilahirkan sebab apa? Uncle lepas kehidupan ni, contohnya uncle nak apa? Apa kebahagiaan dari sudut uncle? Apa kebahagiaan, definisi kebahagiaan dari sudut auntie? Jadi kita mengapplykan peranan sebagai da'i tadi, bukan saja dari sebagai pendakwah, kita terus masukkan uslub dakwah, uslub da'i tadi dalam sesi ataupun sebagai terapi tadi. Bila saya nak pergi nak desak ke dalam sikit lagi kan, bukan nak provoke lah, mana boleh. provocation tu. Saya masa duduk di human right dulu, antara tugas saya ialah melawat penjara. Saya jumpa satu kes, seorang Cina ni, Buddhis. Dia masuk Islam, kes akan digantung. Kes kena gantung, matilah, dia akan mati. Kata pasal apa masuk Islam? Dia kata saya tengok kawan-kawan saya yang kes yang sama, yang akan kena gantung, pokok Islam ni, relax. Dia kata, relax. Dia kata macam mana dia boleh relax? Nak kena bunuh, nak kena gantung. Maka saya pun nak jadi relax macam mereka itulah. Maka saya pun masuk Islam. Nampak tak? Jadi, maksud sayanya boleh atau tidak kita menjadikan masyarakat bukan Islam dalam negara kita ini seperti orang itu yang boleh melihat kita sebagai orang yang mempunyai ketenangan jiwa, ketenangan hati dan tidak meresah gelisah walaupun miskin. Macam enggak kes seorang Eropah pergi ke Palestin, dia tanya pasal apa kamu puasa, dia kata puasa ini sekian. Macam mana tu? Sampai ke situ. Kalau boleh situ saya nak bincang dengan orang dakwah nak guna produk ni. Sebenarnya Datuk, memang boleh sampai ke situ. Cuma dari sudut kami tak ada tenaga kerja. Cuma macam saya katakan tadi, dengan dikelolakan oleh pihak JAKIM, kita buka KSK Care Center di Masjid Tuanku Mizan, yang mana kita buka center tersebut secara meluaslah, maknanya orang bukan Islam, Hindu ke siapa pun boleh datang, tetapi tak banyak sambutan, tak banyak sambutan daripada mereka. Sekarang ini kalau ada kaedahnya, mungkin kita akan bagi kursus ini kepada para pendakwah. Boleh. Saya nak buat satu contoh. Ini contoh yang berlaku di luar negara, Datuk. Di Amerika, seorang yang memang melaksanakan psikospiritual, Dr. Eric Winkle. Dia pernah datang ke Akademi Pengajian Islam, dan kita orang pernah tanya apa yang dia buat apabila yang datang berjumpa dia untuk menyelesaikan masalah dalam diri lah, yang bukan Islam, yang dia tu bukan Islam. Dia kata saya senang je saya buat. Dia kata saya suruh dia duduk di satu sudut, saya suruh dia zikir Allah, dia kata. Oh gitu. Ini berlaku di Amerika, Dia kata saya suruh dia zikir Allah. Lepas tu kata tak apa ke, dia bukan tak apa. Biar dia zikir je lah. Dia kata betul dia zikir. Lepas tu dia akan tanya macam mana rasa? Kebanyakan daripada mereka akan mengatakan bahawa mereka rasa tenang. Dan kajian juga yang dibuat dengan menggunakan biofeedback, tadi yang disebut tentang biofeedback, dia satu alat daripada Jerman, yang mana bila kita test, kita letak di telinga ataupun di ibu jari ni, kita akan nampak gelombang-gelombang, dan di situ akan nampaklah siapa yang dalam keadaan stres, siapa yang keadaan sederhana dan sebagainya. Dan mostly bila kita bantu dia, bila kita tengok tingginya merahnya sangat banyak, hijau dan birunya tak ada, dalam sistem tu. Kemudian kita kata cuba zikirkan sesuatu. Ikutlah tapi zikir dalam hati. Maka maka dia zikirlah, ikutlah apa yang dia zikir-zikirkan, kita akan nampak perubahan tu. Daripada merah dia akan turun, Dan kajian yang dibuat oleh Prof Nubli menunjukkan bahawa zikir yang paling efektif ialah la ilaha illallah. Ini ditunjuk secara saintifik. Maknanya
di sini Datuk, untuk sebagai alat untuk kita berdakwah, maknanya kita boleh membantu apabila ada di kalangan masyarakat yang bukan Islam ini yang menunjukkan keresahan tersebut, dan kita bantu dengan apa yang ada di dalam Islam itu sendiri. Dalam konteks ini kita kata modul-modul psikospiritual lah. Jadi kita tak suruh dia solat, tapi kita suruh dia bertenang, kita suruh kita minta. Sebab salah satu daripada kaedah-kaedah yang kita bina yang paling general ialah terapi ibadah, ya, kemudian terapi iman. Kemudian satu lagi ialah terapi tasawuf, kita kenali sebagai terapi tasawuf. Tapi dalam ni kita bincangkan tentang syukur, kita bincangkan tentang, bukan kita bincang, kita bantu mereka untuk pergi kepada gratitude, ya, kita pergi kepada repentance, kita pergi kepada persoalan sabar dan sebagainya. So kita ada modul dia. Jadi itu yang yang saya berminat nak tahu lebihnya ialah terapi iman. Bagaimana kita boleh jadikan iman itu sebagai terapi untuk produk untuk macam mana? Dia berbalik kepada yang disebut oleh para panel tadilah, bahawa dia akan pergi kepada ilmu. Maknanya di situ biasanya kita akan diagnose dulu macam mana pandangan dia kepada kepercayaan dia kepada Tuhan tu sendiri, ya. Ada setengah yang datang tu dia tak tahu pun bahawa, bukan dia tak tahu, dia tidak meletakkan satu pegangan kepada bertuhan tu. Walaupun dia Islam, namanya Islam, ya. Bila kita tanya, awak percaya tak bahawa Allah yang mentadbirkan diri awak dan sebagainya, dia kata tak, ataupun tak faham, ya. Kemudian kita tanya juga, awak faham tak tentang takdir, apa yang berlaku? Awak faham tak tentang tugasan awak sebagai makhluk Allah yang telah Allah sediakan kepada awak, akalnya, tenaganya, ya, dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di persekitarannya dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni kita bantulah mereka, dan nak tak nak Datuk, dia akan balik kepada ilmu tu sendiri. Dia pergi kepada situ juga untuk kita bawa dan kita bantu mereka. Dan kebanyakan, ya, kalau yang pengalaman saya lah dan juga pengalaman rakan-rakan, ya, yang banyak berlaku ialah apabila berlaku sesuatu, mereka itu merasa putus asa. Kenapa? Kerana mereka tidak melihat bahawa itu adalah suatu takdir daripada Allah. Dan kita tekankan, Datuk, ya, kita tekankan bahawa dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak lepaskan kepada takdir. Ya, kita kena berusaha, kita kena berdoa, kita kena bertawakal kepada Allah, dan konsep tawakal itu sendiri pun kadang-kadang mereka tak faham. Jadi di situlah bila berlaku sahaja, katalah mereka hidup ni, nature manusia, bila kita hidup, kita bila dapat sesuatu yang mengembirakan, nikmat, ya, maka kita akan happy walaupun kita tahu bahawa nikmat itu sebenarnya kadang-kadang merupakan ujian kepada kita, tapi kita tak perasan. Datang je satu titik je benda yang menyusahkan ataupun yang menyebabkan mereka rasa down, maka inilah yang menjadi trigger kepada mereka untuk rasa putus asa, rasa depressed, semua tu datang dan sebagainya. Jadi kita akan bawa mereka itu, ya, bantu mereka supaya mereka dapat menerima takdir tadi, bukan sebagai takdir yang menyerah macam tu sahaja, tetapi takdir yang perlu diubah. Sebab dalam Quran sendiri pun dah menyebut bahawa kalau kita tak mengubah diri kita, maka kita tak akan berubah, ya, dan sebagainya. So kita akan bantulah untuk mereka faham apa yang menyebabkan, ya, sebab dan musabab, apa yang menyebabkan mereka jadi demikian dan sebagainya. Itu contoh. Jadi saya rasa dia psikospiritual sebagai produk dakwah itu sangat-sangat baiklah. Bukan kita nak kata nak promote, tetapi sebab benda tu berkait dengan diri kita, dengan jiwa kita, kan, jiwa kita. Bila kita sebut dengan spiritual kita, jadi kalau kat situ kita dah longgar, maka itu yang menyebabkan kita terbuka untuk kita menghadapi masalah-masalah yang tadilah. Wallahu a'lam, Ustaz. Datuk. Okey, terima kasih. Brother Syamsuddin, bagi ulasan sikit. Okey, Allahu a'lam. Segan saya dan cantik jawapan Cik Zarina tadi. Kalau sedikit pertambahan saja kalau saya. Okey, sedikit mungkin highlight kan basically untuk jawab soalan Datuk tadi. Alat dia ialah dua yang saya nampak. Satu ialah dari segi modul. Yang saya dengar lah dari jawapan-jawapan tadi,
pertama ialah dari segi modul. So apabila kita susun satu jenis modul, one step by step apa yang pendakwah perlu boleh lakukan. Bagaimana step by step apa yang dia perlu buat, diagnosis dulu, lepas tu tanya soalan-soalan sedemikian, dan sebagainya. Ada satu macam protokol lah kita panggil, dan benda ni boleh menjadi satu produk untuk train pendakwah, tu satu modul. Yang keduanya ialah dalam aspek dalam modul tu dari segi diagnosis contohnya, ataupun nak mengukur perkembangan follow up ataupun diagnosis, kita boleh gunakan lagi satu produk yang selalunya psikologi dia akan antara produk psikologi ni ialah selalunya ialah inventory lah kita panggil, ataupun skill, skala, questionnaire. Tu antara kebanyakan lah produk-produk macam kita nak tahu level anxiety dia macam mana, gunakan skala. Kita nak tahu level dia punya keimanan dia pun ada, religiosity skill pun ada. So skala-skala ni boleh dijadikan produk kepada pendakwa-pendakwa untuk digunakan apabila dia nak menjalankan satu kerja dakwah contohnya. Contohnya saya ingin nak petik satu bidang 10 tahun dah develop ni, satu bidang baru dipanggil positive psychology. So positive psychology ni ialah benda-benda yang tadi Dr. Zarina cakap. Saya tadi nak sambung soal positif, qada dan qadar. Menerima qada dan qadar secara positif, bukan pasif. Okey. So dalam bidang psikologi tu, dalam positive psychology, satu spesifik bidang dalam psikologi, positive psychology, dia mengkaji tentang science of happiness. Science of happiness. So dalam dia ada kajian tentang gratitude, seperti mana yang rakan-rakan pada cakap, kajian tentang acceptance, kajian tentang resilience, cara dia kembali semula apabila dia terima cabaran COVID ke apa semua, kerja ke apa, bagaimana dia pantul balik. So kajian-kajian semua ni dalam bidang positive psychology, yang mana mereka semua ada macam skala, skill. So tu boleh jadikan satu produk yang mana pendakwah boleh gunakan untuk nak tahu dia ni diagnosis dia ada dari segi amalan macam mana. Mungkin gratitude dia kurang daripada skala ni. So dia tahu. So bila dia dah tahu, pendakwa boleh tekankan, mungkin kena lebihkan cakap terima kasih, kena lebihkan gratitude practice lah dan sebagainya kat situ dah. Dan bagi saya, kalau saya suka ni antara saya punya practice ni dengan pelajar juga, saya suka kalau saya deal dengan seorang pelajar ni yang mana dia sangat kritikal. Ada satu pelajar ni saya ingat dia debater. Dia sangat logical, dia sangat tak suka jawapan macam Rasulullah dia buat macam ni, Quran cakap, dia tak suka jawapan macam tu. So jadi saya mendekatinya dengan saya katanya macam saya tak tunjukkan yang benda tu daripada sunnah ataupun Quran. So saya just kata, why not you do this gratitude practice, why not you do this, yang ni perbuatan yang Rasulullah buat, tapi saya tak sebut Quran dan sunnah. So bila dapat tahu dia buat, bila dia jalani dia buat dan sebagainya, dan saya buat skala, saya tunjukkan kat situ, dia punya happiness increase, dia pun cakap dia punya life improve contohnya, baru saya reveal. Itu datangnya spiritual part. So psycho dulu, lepas tu datang spiritual part, baru saya reveal, ni sebenarnya tengok, ini semua Rasulullah pernah buat ni, ini dalam Quran ni, apa semua. So bolehlah kat situ. Allahualam. Saya teringat masa saya duduk di dalam Puri dulu. Ada satu kawan tu, nama dia Ahmad Ali. Dia duduk marah orang Kelantan makan budu. Ada. Jadi secara tidak sengaja kita ajak dia pergi makan di kedai-kedai di iaitu mintalah nasi kerabu di Kelantan. Bila nasi minta kerabu hari ni kerabu, besok nak kerabu lagi, lusa nak kerabu lagi. Akhir dapat seminggu, saya kata, "Mak, sedap ke nasi kerabu?" "Sedap." "Awak tahu apa dalam kerabu tu?" Dia kata, "Mana tahu, budu dalam tu ya." Maknanya akhir sekali dia cedok budu tu. Kita cicah, dia cedok budu tu. Saya pun tanya yang kuat gagah dia, kita nama apa tu yang kahwin dengan orang Kelantan tu. Dia kata orang Kelantan cicah budu dengan ulam, saya cedok budu masuk dalam nasi tu. Macam mana Dr. Manawi? Kita akhir kepada Dr. Syukri, lepas tu kalau nak tambahan, Dr. Zarina nak tambah sikit. Betul nak simpulkan. Macam mana? Ada tambahan? Kita daripada tadi dah kan. Kalau kembali kepada Syamsuddin kena join group ni dah lepas ni. Dia ada basic betul. Okey, silakan. Kalau kembali kepada macam mana kita nak dakwah kepada orang bukan Islam. Yes. Pasal dia Dr. Zarina beritahu tadi dari aspek penekanan tentang ilmu lah juga. Jadi antara perkara yang kita lihatlah perbincangan ataupun
benda yang telah dibincangkan dalam falsafah Yunani sendiri pun lah, dibincangkan tentang manusia ni. Dia akan pergi kepada kebahagiaan. Bahagia. Setiap manusia nak pada bahagia. Sebab bahagia itu merupakan satu nilai mutlak. Nilai yang orang nak apa kata Imam Ghazali dalam Kimia Sa'adah tentang bahagia? Saya tak baca budak tu. Okey. Cuba analisis. Okey. Bahagia ni kita boleh katalah ada bahagia ni yang ada yang level-level individu. Setiap manusia dia nak bahagia yang dari sudut ketenangan jiwa. Bahagia dari aspek akhlak yang baik. Ketenangan jiwa tu mungkin dari sudut kefahaman dia tentang takdir sajalah. Maksudnya bersifat positif dengan takdir. Macam mana dia nak dia boleh bersifat positif dengan takdir. Tidak melalui pemberitahuan ataupun mempelajari ilmu lah. Ilmu pengetahuan takdir ni gini. Benda itu telah ditentukan. Jadi bila dia tahu benda tu, dia akan rasa tenang, bahagia. Dia dapat kebahagiaan, satu. Sama juga dengan dia ada kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan masyarakat ni dia akan terhasil dengan hasilnya sifat tolong-menolong, persaudaraan, kasih sayang. Dia ada perbincangan tentang kebahagiaan di akhirat. Maksudnya kebahagiaan ketika di alam kubur, sakaratul maut. Jadi benda-benda tu, kalau dalam Islam, kita adalah perbincangan tentang tazkiyatun nafsi, tenangan hati. Jadi benda tu tapi saya rasa orang kafir dalam dunia kita ni, dia tidak banyak sangat fikir tentang syurga, neraka. Sebab dia kata, dengan agama dia pun dia belum masuk syurga juga. Buddhism. Seorang Buddhis, dia kata, saya boleh masuk syurga melalui saya punya Buddhism. Tetapi dia memikirkan tentang kehidupan dunia. Bagaimana nak menghilangkan resah, gelisah dia dalam kehidupan dunia ini. Resah takut hilang duit, resah takut bankrupt, bisnes dan sebagainya. Sehingga dalam umur yang sepatut dia pencen, dia masih boleh bekerja. Nak jamin. Macam mana tu? Mana kita bagi pemahaman kepada dia tentang takdir tu lah. Bolehkah kita mereka satu alat, kalau dalam teknologi, mereka satu alat, reka cipta, bila kita bagi alat tu dia dipaham. Mungkin betul pengukuran cerita lain lah. Macam mana tu? Benda. Kita kalau dia stage spiritual ni, nak bagi dia faham, nak bagi dia tenang, itulah maksudnya dia boleh yakin. Tapi alat tu mungkin kita boleh sama-sama fikirlah. Kalau psycho spiritual ni, dia ada modul-modul tadi tu. Modul-modul tadi tu sama ada dia dapat memahami secara pembacaan ataupun penerangan daripada coaching tadi tu lah. Jadi mungkin itulah alat bagi spiritual kot. Okey, dah. Dr. Syukri. Tak ada lagi gok janggut dia kata macam mana. Okey, untuk yang terakhir ni saya nak kongsikan 2 poin kepada masyarakat. Pertama berkaitan dengan kepentingan spiritual. Saya nak memetik satu, saya tak sure sama ada hadis ataupun kalam, tetapi saya suka kongsikanlah dalam setiap training, iaitu benda ni kita lihat kepentingannya. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Lepas tu ada ayat yang kedua, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Maknanya boleh jadi kadang-kadang ni orang solat bangun malam tetapi tak dapat apa-apa. Yang dapat adalah penat bangun malam. Sama juga dalam konteks berpuasa. Kita puasa macam-macam tetapi hanya lapar. Jadi nak sebut, selain pada ilmu yang Dr. Manawi tekankan, adalah yang penting lagi adalah kita sebut tentang penghayatan. Kalau dalam kami punya modul, dia tidak sebut tentang terapi sangat. Kadang orang sensitif dengan perkataan terapi, tapi kami gunalah penghayatan. Penghayatan ibadah, penghayatan tasawuf. Kita faham, akal kita faham celik, kita faham mana yang betul, mana yang salah, kemudian kita apply dan juga hayati. Hayati itu payah. Sebab kadang-kadang orang pakai pakaian ustaz-ustazah, tapi penghayatan sukar. Pergi masjid, solat berjemaah, keluar isap rokok. Contohnya lah, mana penghayatan tu tak ada. Itu yang satu poin. Yang kedua saya nak tekankan di sini adalah kita
sebagai asatizah ataupun dai, saya nak menyahut saranan Datuk Mahmud Zudi. Kita sebagai pendakwah ni kena ada unsur unsur dai yang solid. Bila kita bincang tentang kaunseling, bila kita tentang terapi, dia ada protokol yang Encik Samsudin sebut. Kalau dalam sesi dia boleh buat maksud saya protokol tadilah. Saya nak sebut alat-alat protokol. Kita ada masa 45 minit sampai ke sejam je kadang sesi ni. Tapi kalau kita mengambil ni, saya quote jugalah pandangan seorang kaunseling syar'i di JAKIM. Dia sebut kita ni sebagai pendai, masa kita dengan masyarakat ni sebenarnya unlimited. Pukul 12 pagi, 3 pagi ada orang call, saya stres ke apa, kita kena bantu. Sebab itulah peranan sebagai seorang pendakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang pendakwah, sebagai dai, sebagai mursyid, sebagai asatizah juga, kita perlu sentiasa tazkiyah an-nafs. Sebelum kita merawat orang, sebelum kita deal dengan orang, kita sendiri perlu baiki diri. Sebab apa? Sebab apa? Benda ini akan melahirkan vibe yang positif. Sebab tu kita sebut Rasulullah, para ulama kadang-kadang dia tak perlu merawat. Orang jumpa dia je tenang. Sama juga kalau orang kata orang non-Muslim, dia jumpa orang-orang tasawuf ni, kita kembangkan tasawuf pada hari ni. Nampak orang tasawuf, dia akan rasa tenang. Tak perlu lagi sebut kamu buat sabar, isbir. Tak perlu. Jadi kadang-kadang jumpa je, dia punya vibe tu sangat-sangat hebat. Ini dia sebut tentang keperluan seorang pendakwah, seorang da'i untuk bersihkan diri. Saya suka sebut dekat student saya, kalau kita pergi makan, saya makan dengan Datuk Mahmud dekat Cafe Apium. Tiba-tiba kucing datang ke kaki Datuk Mahmud. Itu menunjukkan kucing itu selesa dengan Datuk Mahmud berbanding saya. Dia mungkin ada sixth sense. Dia kata Syukri ni ada tak semain subuh ke, lewat subuh ke dan sebagainya. Betul kan macam tu tu? Ini kita passing ke Dr. Zarina nanti untuk huraian dia. Itu. Kami ada satu, kita gelar cat shop. Okey. So itulah poin yang saya sebut. Pertama berkaitan dengan kepentingan spiritual dan juga persiapan kita sebagai seorang pendakwah, sebagai da'i lah untuk menyahut saranan Datuk Mahmud sebagai orang besar dalam Majlis Dakwah Negara. Sekian, terima kasih Datuk Mahmud dan juga para panel dan sidang sekalian. Terima kasih atas jemputan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Tambah. Saya tak tambah banyak. Cuma apa yang sebenarnya usaha-usaha yang kami cuba lakukan ini dengan menubuhkan Persatuan Psikospiritual Islam ataupun IPSA adalah untuk membantu masyarakat dan mengembangkan ilmu ini ke dalam masyarakat lah ya. Kami baru sangat untuk makluman pada penonton-penonton semua dan juga Bro Syamsuddin persatuan ini baru sahaja 3 tahun lebih. Tetapi alhamdulillah kerana kita mendapat support daripada pihak JAKIM, Masjid Tuan Kumizan dan juga rakan-rakan NGO yang lain termasuk Persatuan Kaunseling Syar'i dan juga Ilah Syar'i, maka alhamdulillah kita dapat berkembang dan so sekarang ni apa yang paling banyak kami lakukan ialah melakukan training lah kepada pihak-pihak tertentu, sama ada pihak government ataupun pihak-pihak persendirian. Itu je. Jadi dipersilakanlah pada semua untuk melayari Facebook IPSA dan dijemput juga untuk masuk ataupun berganding bahu dengan kami supaya kita dapat mengetengahkan lagi dan dapat membantu masyarakat dan kita mantapkan lagi lah psikospiritual Islam ini. Dan untuk makluman Datuk juga sebenarnya perkataan psikospiritual ini dah banyak digunakan oleh beberapa NGO yang lain, tapi kadang-kadang kami perhatikan bahawa masing-masing ada niche dia lah macam Datuk katakan tadi berkenaan dengan ruqyah dan sebagainya. Bagi pihak kami psikospiritual ni kita tak masukkan ruqyah itu dalam kami punya modul, tetapi kita ada rakan strategi kita iaitu Persatuan Ilah Syar'i yang mereka ini terdiri daripada ahli-ahli yang terlibat dengan ruqyah dan mereka ini juga mendapat macam kita kata lesen juga daripada pihak KKM sebenarnya. Dah ada bawah persatuan
Apa dia Dr. Syukri? Selalu saja saya lupa namanya. Lajbi, disebut sebagai Lajbi rasanya. Ya? Oh, mana KKM bagi pengiktirafan? Ada. Di bawah bahagian ataupun unit spiritual. Unit agama, unit agama. Unit agama dia. Itu mungkin Datuk lepas ni boleh panggil kumpulan ini pula. Okey. Okey, setakat itu saja. Terima kasih Datuk ayahanda saya, Datuk Mahmud, dan juga rakan-rakan yang lain ya, termasuk Encik Syamsuddin ya, untuk kita bersama pada hari ini, dan juga Dr. Basri. Okey, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penaung IPSA ni sahabat baik Datuk rasanya. Mungkin boleh promote Datuk Sari untuk join. Profesor Emeritus Datuk Zakaria Stafa. Oh begitu. Dia penaung Ya, dia penaung. Sebab dia ada satu Usuluddin. Dia ingat ke cerita Usuluddin dia tu. Baguslah. Saya pun boleh tanya dia samalah. Jadi penaung bukan aktivis ya? Dah mula nak aktif kok sekarang ni. Oh. Okey. Saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah perbincangan kita pada hari ini, dan saya rasa banyak manfaat yang saya sendiri dapat daripada perbincangan ini. Dan kalau saya kata saya punya interest ialah untuk dakwah, maka saya dapati mungkinlah JAKIM sendiri patut itu cadangan saya, bukan saya nak campur tangan dalam urusan orang. Melebarkan juga metod ini dalam bahagian dakwah dia lah. Tuan Haji Ruslan dalam ketua dakwah JAKIM. Jadi sebab berfaedah untuk bahagian dakwah dan sebagainya, dan saya pun duk pimpin MDN itu ialah sebuah badan dakwah yang banyak berfikir tentang bagaimana kita nak mempertingkatkan mutu dakwah dalam masyarakat kita, tapi kita sebenarnya bukan aktivis dakwah itu sendiri. Kita bukan pendakwah yang kata pergi berdakwah tu street dakwah ke apa semua sekali, tidak. Tapi kita badan yang melihat dakwah sebagai satu subjek dalam kita punya kajian dan kita punya perhatian untuk melihat dia lebih baik. Begitunya. Mana kita macam kalau dalam sastra ya, kita adalah pemula sastra, bukan seorang aktivis sastra. Dan saya mengambil peluang untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli panel kita yang 4 orang ini yang bersungguh-sungguh memberi pandangan masing-masing sampai masyarakat kita faham. Dan insya-Allah lah kalau ada round-round yang lain, yang kedua, yang ketiga dan sebagainya, saya cuba mencari peluang untuk apa sebelum akhirnya saya akan masuk dalam bidang politik perbincangan ni. Dakwah tak tahu berapa kali lagi ya. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih, dan saya ucapkan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.